Sirih berlipat, sirih pinang, sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kalam, selamat datang. Awal bismillah, pembuka bicara. Untuk makluman semua, pelaksanaan bengkel ini melibatkan beberapa agenda utama. Objektifnya, diharapkan dapat memberi kaedah terbaik dalam merancang menjadi calon A+ perniagaan. Malah, bengkel ini juga bertujuan mengajar murid perniagaan mengatur strategi dalam menjawab soalan SPM bagi tahun 2021 dan 2022. Bukan kacang sebarang kacang, kacang melilit kayu jati. Bukan datang sebarang datang, datang melihat si jantung hati. Jalan-jalan ke pantai Robina, sempatkan diri menyantap ikan. Cewek cantik yang duduk di sana, bolehkah kita berkenalan? Dipersilakan ke konti. Cikgu Azliza, Iza, Kak Iza atau Mama Iza. Sebelum saya menyerahkan majlis kepada Mama Iza, bengkel kita pada malam ini, saya pinjam ayat KPN perniagaan kita, santai-santai. Jadi bagaimanakah santai? Gunakan ruangan komen sepenuhnya untuk sesi soal jawab sepanjang bengkel berlangsung. Catatlah semua respon anda di sana. InsyaAllah kita akan cuba merungkai permasalahan yang anda hadapi pada masa ini. Tanpa melengahkan masa, ayo kita mulakan berbengkel bersama Mama Iza. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak Dik Mas, moderator yang hebat kita ya, Guru Pakar Bahasa Melayu, Guru Pakar Perniagaan. Terima kasih banyak-banyak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang diberitahu oleh moderator kita, nama yang diberi adalah Azliza Babji ya, tapi Mama lagi suka bahasakan diri Mama sebagai Mama Iza. Bukan setakat pelajar-pelajar SMK Sri Muda je yang panggil Mama Iza. Pelajar sampai ke Selangor pun memang panggil Mama Iza bila Mama Iza buat bengkel dengan dia orang lah. Alhamdulillah. So malam ni anak-anak kita santai-santai sambil-sambil Mama share ilmu-ilmu apa yang ada. Anak-anak boleh teruskan tanya soalan, boleh berkomunikasi lah di ruangan live chat tu ya. Marilah kita mula nah. Okay, first kita akan mula dengan format biasalah. Okay, format yang biasa supaya Mama peringatkan balik dekat anak-anak supaya kita sentiasa alert lah dengan format kertas dia. Baik, Mama laju sikit yang ni sebab kita nak banyakkan lagi dekat bahagian soalan nanti supaya anak-anak boleh nampak. Okay, baik sayang-sayang Mama, kita untuk paper perniagaan 3766, kita terbagi kepada 3 paper ya anak-anak, iaitu paper 1, paper 2 dan paper 3. Seperti yang anak-anak tahu, paper 1 kita ada 40 soalan objektif, aneka pilihan maksudnya kertas 1 lah. Masa dia 1 jam 15 minit sahaja dan setiap markah tu, setiap satu soalan hanyalah setengah markah. So 40 soalan anak-anak akan dapat 20 markah. Okay, untuk kertas 2 seperti yang anak-anak tahu, yang ni adalah peperiksaan bertulis SPM Kertas 1 dan 2 adalah peperiksaan bertulis. Baik, kertas 2 kita ada 3 bahagian. Okey, malam ni kita memang fokus untuk kertas 2 sahaja. Okey, kita akan cuba rungkaikan apa yang kita nak buat di bahagian A, bahagian B dan bahagian C supaya kita boleh dapat markah yang maksimum. Ya anak-anak? Okey, seperti yang anak-anak tahu kat sini lah. Bahagian A kita ada 6 soalan. Dia merupakan soalan pilihan. Dia dah anak-anak Mama boleh pilih 5 daripada 6. Okey, bahagian B juga bahagian pilihan. Ada 3 soalan. Anak-anak hanya pilih 2 sahaja. Dan bahagian C adalah bahagian wajib jawab. Okey, anak-anak? Baik, markah dia adalah 100. Wajaran dia setiap satu markah hanya 0.6% sahaja. So, wajaran untuk kertas 2 60%. Dan kertas 3, okey, kertas 3 ni yang dapat bantu anak-anak sendiri, anak-anak yang boleh tentukan sendiri berapa markah anak-anak nak dapat. Di kertas 3 ni lah anak-anak boleh tentukan sendiri. Okey, jadi anak-anak dan cikgu subjek anak-anak yang akan menentukan berapa anak-anak nak dapat. Okey, untuk kertas 3, soalan pun dah keluar pada 27 hari bulan yang lalu. Okey, Mama pun tak sempat bincang lagi dengan student. Kita study sendiri dulu, insyaAllah akan kita beri taklimat nantilah kan. Baik, kertas 3 ni anak-anak buat betul-betul. Ikut arahan guru, betul-betul guru akan ajak step by step
sampailah kita boleh dapat 20%. Dan tidak mustahil untuk dapat 20% untuk kertas 3. Kita kena bersyukur kertas 3 ni lah membantu untuk kita meningkatkan daripada A biasa ke A+. Okay? Okay, jadi Mama harap anak-anak boleh ambil kesempatan untuk buat betul-betul kertas 3. Baik, kita teruskan. Okay. Seterusnya, yang ni yang Mama cuma dari segi peruntukan markah. Yang ni Mama pergi go through sekali lalu dulu sebab Mama tahu anak-anak dah biasa dengan format ni. Kita yang nak banyak tu adalah membincangkan soalan-soalan supaya kita nampak lebih mudah cara jawab. Okay, cuma yang ni kita share untuk yang kertas 2, Mama kata malam ni kita fokus kepada kertas 2. Bahagian A macam Mama bagi tahu tadi, kita cuba peruntukkan masa 1 jam 5 minit saja untuk bahagian A dalam 5 soalan. So Mama cuma kita try peruntukkan challenge yourself, okay, 13 minit setiap soalan. Okay anak-anak, jadi kita try buat. Okay, kita ada 5 soalan, satu soalan 10 markah, so 50 markah anak-anak kena cari. Untuk bahagian B, kita ada 3 soalan pilih 2, satu soalan 15 markah. Anak-anak peruntukkan 40 minit untuk jawab bahagian B 2 soalan. Satu soalan 20 minit. Ini hanya cadangan. Anak-anak yang menentukan cara anak-anak nak susun masa sendiri. Kalau kita boleh susun masa dengan baik, kita akan berjaya. Kalau kita tak pandai susun masa, tu menyebabkan kita susah sikit nak skor sebab takut kita buang masa banyak kat kertas 1, kita tak ada masa nak jawab kertas bahagian A, tak ada masa nak jawab bahagian B dan C. So pandai-pandai susun. Masa masih ada. Okay, tahun depan baru kita nak exam. So anak-anak selalu bila buat soalan, try challenge. Bahagian A, pastikan setiap soalan tak lebih daripada 15 minit. Mama kata 10 dan 13 minit. Try buat selalu, insyaAllah. Practice make perfect. Okay? Baik, untuk kebahagiaan C, kita peruntukkan setengah jam lebih kurang macam itulah. Okay, yang tu antara yang Mama cuba syorkan. Tapi selebihnya, anak-anak lah yang uruskan sendiri. Boleh? Baik, seterusnya. Okay, anak-anak. Apa saja yang kita nak buat, kita perlu ada matlamat. You have to set your goal. Set your target. Okay, Mama selalu kongsi dengan anak-anak didik Mama. Mama selalu kata, anak-anak, gantungkan azam dan tekadmu setinggi bintang di langit. Rendahkan hatimu serendah mutiara di lautan. Nampak tak? Kita kena melompat setinggi yang boleh nak capai bintang. Tak boleh gapai bintang, kita dapat capai awan pun boleh. Mama nak capai awan macam mana? Naik kapal terbang sentuh awan, okey lah tu. Kan? So maksudnya macam tu. Kita cuba set target. Bagaimana? Okey kat sini. Selalunya kalau Mama bersemuka, Mama lagi suka kita face to face, kita ada two-way communication. Tapi sebab kita live malam ni tak apa. Kita anak-anak boleh dekat ruangan komen tu boleh kita sambil-sambil ya. Okay, bila set target ni anak-anak mesti kena tahu macam mana nak set target. Okay, kita tengok malam ni objektif kita untuk dapat A+. Betul? A+. So macam mana nak dapat A+? Kita bukan boleh main cakap, saya nak dapat A+, Mama. Memang nak dapat A+. YB nak dapat A+, Mama. Syasha nak dapat A+ juga. Atin nak dapat A+. Tapi bagaimana? You have to set the target. Macam mana nak buat bahagi tu? Kita ada 3 paper. Tiga paper ni sangat penting untuk kita target. So kat sini Mama cuma boleh bagi panduan. Anak-anak yang tentukan sendiri. Baik. Untuk kertas 1, Mama selalu pesan kat anak-anak Mama. Sayang-sayang Mama, jangan salah lebih daripada 4. Kalau anak-anak salah lebih daripada 4, kita nak dapat A+ tu sukar sikit. Okay, pengalaman dah 3 tahun dah kita ambil SPM. Mama tengok 2018 dengan 2020 soalan ketak objektif, anak-anak bekas anak-anak didik Mama keluar dewan, dia kata objektif senang Ma. Dia orang boleh skor sampai 38, sampai 40 pun ada. Jadi ramai yang dapat A pada tahun tu. Okay, sebab dia orang dah skor kertas 1, dia orang dah skor kertas 3. Sebab kertas 3, dia orang dengar cakap semua dapat 20%. So kat situ kita dah dapat 40%, dalam 38% dalam tangan dah. Kan? Jadi untuk dapat A, kita cari lagi saja beberapa untuk kertas 2. Jadi penting anak-anak, kertas 1 dan 3 sangat penting. Macam mana nak skor Mama? Tak susah sebenarnya. Kertas 1 kalau anak-anak setiap hari buat 10 soalan, 5 soalan objektif pun tak apa, tapi setiap hari jangan tinggal perniagaan. Setiap hari buat, insya-Allah anak-anak akan boleh baca dah soalan tu corak dia macam mana, jawapan macam mana dah boleh dah. Tapi start daripada sekarang. It's never too late anak-anak. Start daripada sekarang. Okay sayang?
Baik, seterusnya kertas 2 ni. Macam mana nak dapat? So kita kena bahagi pula. Bahagian A aku nak target berapa? Bahagian B berapa? C berapa? So try lah. Okay, selalunya untuk kumpulan yang A plus ni, bahagian A kita try target semaksimum yang boleh. Ada yang boleh capai 45 per 50. Bahagian B, dia dapat 25 per 30. Bahagian C, 16. So, kita dapat kertas 2, 86 per 100. Mama, macam mana nak kira? Okay, kira dia 86 darab dengan 0.6. Sebab setiap satu markah, okay, kita ada 0.6%. So, kita dapat 52 per 60. Dan anak-anak mama, campurlah ketiga-tiga kertas. Kertas 1, kita dapat 36, bahagi 2, dapat 18. Kertas 2, kita dapat 52. Kertas 3, mama dengan besar hati boleh bagi full mark 20%. Sebab mengikut apa sahaja arahan yang diberikan. So kita dah dapat 90%. Nampak? So target kita biar tinggi. Usaha kita ke arah tu. Dapat tak dapat, bila kita dah usaha, Allah akan bagi. Okay, yang tu untuk yang cemerlang. Tapi mama tak tinggal juga. Okay, kat sekolah ada 2 perkara yang cikgu-cikgu selalu fokus. Yang first kita akan fokus kualiti, iaitu bilangan A. A itu sangat penting untuk bantu GP sekolah, GP subjek dan GP sekolah. Yang second, cikgu-cikgu tetap kena jaga yang kelas, yang bahagian belakang, yang galus, yang gagal dan lulus yang tak tentu tu. Cikgu kena jaga. So dia akan jaga kualiti A dan juga kuantiti peratus lulus. Sangat penting. Macam mana kita nak bagi target untuk lulus bagi siapa yang selalu gagal? Mama, saya selalu fail. Tak tahu nak buat macam mana. Jadi kita target kena yang fail tu jangan duk ingat tak marah, tak minat perniagaan ni. Asyik tu semua kita kena ubah mindset. First, mama selalu bagi tahu dekat anak-anak didik mama, first anak-anak, tips first, sayang dan cintai guru anda dulu. First kena buat macam tu. Sayang dan cintai segarang mana pun dia, macam mana pun sayang, cuba set dalam minda, aku suka cikgu ni, aku sayang kat dia. Second, awak akan minat dengan subjek tu. Paksa dia untuk minat, insya-Allah. Third, kejayaan akan datang. Bila anak-anak mama rapat dengan cikgu, aura cerdik cikgu tu akan sampai ke anak-anak. Benda ni dah berlaku banyak dah dengan anak-anak didik mama. Mama memang sangat garang. Dia orang tahu mama memang garang gila dia orang kata. Tapi dia orang rapat gila dengan mama dalam masa yang sama. Jadi kita garang bertempat, rapat pun adalah caranya. Jadi anak-anak kena tanamkan perasaan sayang. Sayang antara guru dan pelajar. Dia macam ibu dan anak lah. Itu maksud mama. Okay, untuk yang target target lulus tu, macam ni lah kertas 1, kita ambil average saja. Kan, mama memang, kalau kat Sri Muda, siapa dapat bawah 20 siap, dia akan masuk grup BMC, Business Medical Center. Mama bagi ubat terus. Okay, cara dia macam mana? Kalau dulu bersemuka, setiap hari jam 7 pagi, mereka dah kena main punch card dah kat mama. Wajib. Mama pun terpaksa main awal, mereka pun main awal. Tapi sekarang kita pandemik, mama tak boleh buat. No, that's not a reason. Pandemik lagi hebat. Mama dah bagi soalan setiap hari, anak-anak ni pukul 12 tengah malam daripada start hantar dah. Jadi sebenarnya anak-anak, kalau kita sendiri yang willing, kita mahu, kita boleh buat. BMC tu sampailah dia orang akan masuk kumpulan BFF. Daripada kumpulan galus sampai dia orang akan pergi ke kumpulan cemerlang. Okay, apa yang kita maulah. Okay, yang ni untuk target dulu saja. Baik, seterusnya kita tengok pula kita punya teknik menjawab kertas 2 ni mau nak masuk Okay, teknik menjawab kertas 2. Baik, kertas 2 ni kita ada bentuk penulisan lah Okay, mama, kalau mama tanya moderator kita Puan Mas, tanya Cikgu Nurin, tanya Cikgu Izham, tanya Cikgu Yani, tanyalah mana-mana cikgu. Kami suka anak-anak jawab dalam bentuk ayat lengkap. Okay, maksudnya point ayat lengkap. Mama tak berapa nak galakkan esei, tapi boleh jawab esei. Sebab kalau anak-anak jawab esei, kita tak tahu berapa esei kita bagi. Tapi kalau anak-anak jawab bentuk ayat lengkap, point by point, maksud mama, kalau isi pertama, 1 baris. Isi kedua, 1 baris. Jadi anak-anak tengok baris dia, anak-anak tahu dah berapa baris jawapan, berapa dah isi bagi. So dia nampak lebih sistematik, teratur. Baik, pembayaran soalan sangat-sangat wajib. Pembayaran soalan ataupun kita panggil kepala ayat. Yang ni wajib wajib. Mesti tulis pembayaran soalan. Labelkan soalan betul-betul, nombor 1, A1. Apa pembayang dia? Macam mana nak ingat pembayang? Tak susah.
Buang sahaja kata tugas, ambil semua kehendak soalan. Buang kata tugas, mengapakah, jelaskan bagaimana tu, buang. Lepas tu salin sampailah ke tanda soal, tukar kepada titik bertindih. Kan? Ambil pembayang. Pembayang tu wajib. Bila anak-anak bagi pembayang lengkap, anak-anak jawab umum pun, kita dah tak penalti dah. Sebab kita dah bagi pembayang yang lengkap. Pembayang tu nak elak daripada kehilangan markah. Okay. Yang ketiga, kalau soalan tu dia bagi case, dia bagi stimulus, dia bagi gambar raja, dia bagi graf, dia bagi peta, dia bagi situasi. Jadi jawapan anak-anak tak boleh umum, tak boleh ambil jawapan dalam buku teks. Anak-anak kena kaitkan jawapan buku teks dan contoh dia wajib ambil dalam situasi. Kalau situasi tu ada nama Encik Izham, wajib tulis perkataan Encik Izham walaupun sekali. Tulis sekali saja, kita dah selamat. Tak akan kena penalti dah. Markah boleh dapat penuh. Boleh? Baik, seterusnya. Kata tugas. Baik, kata tugas ni dia depan kepala soalan. Contohnya, jelaskan, huraikan, terangkan, mengapakah, kena pasti. Kata tugas ni sangat-sangat penting untuk dalam kertas. Bukan setakat kertas perniagaan ya sayang-sayang. Semua kertas soalan. Kata tugas sangat penting. Kalau soalan tu terangkan, bagaimana cara kita nak jawab? Kalau soalan tu huraikan, macam mana nak jawab? Setengah orang dia selalu cakap kat mama, alah mama play safe lah, kita buat semua je. Tak kisahlah kata tugas apa, kita pegang, kita ambil fakta huraian konsep. Adakah selamat kalau kita buat macam tu? Okey, kalau fakta huraian contoh, dia selamat untuk terangkan dan huraikan. Tapi dia akan kehilangan markah untuk jelaskan. Macam mana tu? Kita akan tengok nanti dekat soalan. Okay. Baik, seterusnya keyword. Mama selalu tekan kat anak-anak murid mama. Setiap kelas PP, pelajar dia wajib ada highlighter. Wajib ada highlighter. Bila you dapat kertas soalan, tak kira kertas 1 ke, kertas 2 ke, benda pertama anak-anak mesti highlight kata kunci dia. Apa kehendak soalan tu? Apa kehendak soalan? Kena faham betul-betul. Kalau kehendak soalan tu ada perkataan kecuali, kena highlight betul-betul. Jadi kata kunci sangat penting lah. Ya? Dan nak peruntukkan markah satu lagi. Peruntukkan markah untuk kertas 2. Kalau dia kata dia bagi 3 markah, wajib 3 isi dan ke atas. Selalunya mama akan bagi tahu anak-anak mama, you have to give more anak-anak. The more you give, the more you get. What you give, you get back. So anak-anak kena bagi lebih. Okay? Lagi banyak kita bersedekah, lagi banyak harta Allah bagi kita. Macam tu juga dengan jawab perniagaan. Boleh? Okay. Baik, kita teruskan. Okay, yang ni kata tugas ni mama tahu macam sekolah SMK Datuk Haji Ahmad Said, sekolah SMK Permata Tok Jaya, SMK Datuk Haji Hasan Noh Tok Etawa, Datuk On, semua dia orang dah biasa. Alah mama ni boring cik ulang benda yang sama. No sayang. Kita memang kena selalu ulang. Mama pakai teori John Piaget. Dalam ilmu psikologi, dia nak ajak ayam tu untuk buat sesuatu sampai pandai. Bila ayam tu berjaya berjaya buat tugas yang diberi, dia bagi upah padi. Jadi maksudnya kita kena macam tu, kita kena ulang dan ulang supaya dia terpasak dalam kepala. Benda ni sangat penting. Okay? Kata tugas dengan cara jawab sangat penting untuk bantu anak-anak memaksimumkan skor. Itu penting. So kita tengok, dalam soalan SPM kalau anak-anak kaji dan analisa, paling banyak kata tugas yang ditanya adalah jelaskan, terangkan, huraikan. Sekejap mama share soalan. Anak-anak akan tengok dalam soalan satu saja ada 3 kata tugas ni. Bila 3 kata tugas ni, ada 3 cara jawab. Tak percaya kita tengok sekali lagi. Baik, kalau jelaskan ni mama kata kalau jelaskan, kita tak boleh jawab fakta huraian contoh. Sebab fakta tak dapat markah. So kita akan rugi kalau kita jawab fakta huraian contoh. Kalau jelaskan, kita hanya akan jawab huraian ayat lengkap dan juga contoh. Okay, contoh juga huraian. Contoh pula kena tengok. Kalau situasi, ambil dalam situasi. Nampak? Fakta tak ada kat sini. Contohnya macam ni. Jelaskan faktor luaran yang membantu perubahan visi dan misi. Kalau anak-anak jawab, faktor luaran yang membantu perubahan visi dan misi ialah politik. Anak-anak tulis politik, satu perkataan. Lepas tu anak-anak tulis terang kat bawah tu. Politik yang stabil. Kalau anak-anak jawab macam tu, anak-anak kata anak-anak dah bagi 2 dah kan? 2 markah dah kan?
Okey, undang-undang. Isi yang kedua, anak-anak kata undang-undang. Huraian, anak-anak kata undang-undang yang diperuntukkan oleh kerajaan Malaysia. So anak-anak kata dah bagi 4 dah, 4 isi. Anak-anak ingat dapat 4 markah. Tapi kalau untuk jelaskan, markah hanya dapat 2 sahaja. Sebab perkataan politik tunggal, undang-undang tunggal tak akan diberi markah. Sebab itu bukan huraian. Tetapi kalau soalan tu dia kata terangkan faktor luaran. Anak-anak jawab macam mama bagi tahu tadi. Politik, huraian, politik yang stabil. Undang-undang, huraian, undang-undang yang diperuntukkan oleh kerajaan Malaysia. So kat situ, kalau kata tugas dia terangkan, 4 markah anak-anak dapat. So nampak dah kat sini, perbezaan dia bila jawab. Ya? Itu yang mama cuba terangkanlah. Ya? Baik, kalau terangkan, kita perlu ada fakta dan huraian. Contoh juga adalah huraian untuk terangkan. Baik, kalau huraikan, kita wajib ada 3 perkara. Fakta, huraian, contoh. Kalau 3 perkara ni pula fakta, huraian, contoh, kita buat tungin terbalik pun tak dapat markah. Dia mesti dalam family yang sama. Fakta dia, huraian dia kena kaitkan dengan fakta, contoh kena kaitkan dengan huraian. Contoh, kalau macam kita kata kaedah OBBU. Anak-anak terang dulu. Kaedah OBBU ada 3. Percuma, harga bawah kos, harga pada harga kos. Lepas tu anak-anak terang pula tak dapat tanpa kenakan bayaran, tiada keuntungan, dapat subsidi. So anak-anak campur adukkan fakta dan huraian tu kan. Jadi yang tu bahaya. Yang tu bahaya, markah akan hilang. Sebab dia tak ikut turutan. So kita kena sentiasa ikut turutan yang betul. Okay, tips yang kedua anak-anak. Biasakan yang betul, betulkan yang biasa. Ingat tips yang kedua, kita kena selalu buat perkara yang betul dan betulkan perkara yang biasa kita buat tu. Okey, boleh Baik, seterusnya kita tengok ada lebih kurang dalam 14 lah. Tapi yang mama selalu tekan yang ni lah, jelas terang huraikan ni, anak-anak kena buat betul-betul. Okey, yang keempat, yang kelima. Beza banding macam sama. Bezakan, bandingkan benda macam sama. Tapi dia sebenarnya tak sama. Sama tapi tak serupa. Okay. Kalau bezakan, kita bagi terus perbezaan. Bezakan mama dengan Cikgu Izham. Senang. Mama perempuan, Cikgu Izham lelaki. Macam tu je kita cakap. So bezakan. Tapi kalau bandingkan mama dan Cikgu Izham, kita kena sebut mama dan Cikgu Izham mengajar perniagaan. Kita kena cari persamaan dulu. Baru kita bagi perbezaan. Okay. Baik, kalau beza, mama lagi suka anak-anak jangan duk biasa buat ayat yang suka banding macam mama adalah perempuan manakala Cikgu Izzah adalah lelaki. Yang tu kita panjangkan, kita wasting time, kita buang masa nak fikir. Tak perlu. Kalau bezakan terus jawab dalam jadual dan bandingkan guna aras yang sama. Kalau perbezaan pula macam kalau bandingkan macam mana mama? Okay, bandingkan persamaan dalam jadual ke luar jadual? Persamaan kita boleh buat dulu di luar jadual. Persamaan selalu ayat kita akan guna perkataan kedua-dua. Kita akan guna perkataan tu. Kedua-dua mama dan Cikgu Izham adalah guru perniagaan. Yang tu persamaan. Bagi satu cukup dah. Satu cukup. Hak lebih tu macam mana nak dapat markah banyak? Terus bagi perbezaan. Sebab bila kita buat perbezaan, kita akan terus dapat 2 markah, 2 markah, 2 markah. Boleh Okay, kalau ada soalan apa-apa, anak-anak boleh tanya di ruangan, komen Baik, seterusnya, sejauh mana? Yang ni, dia tanya kita punya pendapat. So, anak-anak boleh nak sokong, boleh tak sokong. Yang specialnya perniagaan ni, kalau ada anak sokong pun dapat markah, anak-anak bangkang pun dapat markah. Dia tak ada siapa betul, siapa salah. Semua orang betul. Cumanya, kalau anak-anak sokong, kena bagi alasan kenapa you sokong, positif. Kalau anak-anak bangkang, kena bagi alasan kenapa you bangkang, negatif. So dia bagus. Banyak markah percuma sebenarnya kita boleh dapat untuk paper perniagaan ni. Baik, seterusnya. Apakah tentukan nyatakan kena pasti? Yang ni senang. Ada dalam soalan SPM. Yang ni tak payah nak tulis berjela-jela. Bila tertanya je apakah, terus bagi fakta, tak perlu huraian. Apakah bentuk milikan tersebut? Bentuk milikan tersebut ialah milikan tunggal. Habis. Tak payah terang milikan tunggal ni seorang pemilik, tak payah. Tapi selalunya dia akan bagi ayat kedua, jelaskan. Yang tu kita kena penerangan. Boleh? Baik. Seterusnya, mengapakah, bagaimanakah, semua sama saja jawab macam jelaskan. Everything is huraian. Okay? Cuma bagaimanakah ni, dia macam mana kita nak selesai masalah ni? Anak-anak kena bagi satu fakta dan selebihnya huraian, ataupun bagi sama banyak fakta dan huraian.
ataupun macam mana lah ikut. Yang penting kena ada fakta huraian tu lah. Baik, jelaskan kesan sama macam jelaskan, cuma kena lebih deep, masuk ke dalam, gali lagi ke dalam. Wajarkah, setujukah pun sama. Okey, kalau wajarkah, setujukah ni dia kita boleh dapat markah percuma. Anak-anak jawab ya saja, free bar, 1 markah. So pastikan setiap markah percuma dalam soalan anak-anak grab peluang tu. Boleh? Okey. Baik, seterusnya tentukan pilihan. Sama juga macam Mama kata. Pilih bank A atau bank B. Yang mana nak pilih? Okey, yang ni pun sama. Anak-anak pilih, tulis saya memilih bank A, tetap dapat markah. Saya memilih bank B, tetap dapat markah. Dia tak ada salah siapa-siapa pun. Semua yang pilih dia akan dapat markah percuma. Cumanya kenapa you pilih bank tu? Yang tu saja membezakan markah kita. Kena bagi huraian je lah. Syorkan, cadangkan idea selalunya. Kalau dia kata cadangkan, sarankan, jawapan memang tak ada dalam situasi, tak ada dalam teks tu. Anak-anak kena bagi jawapan luar daripada petikan. Okay? Kena ambil jawapan daripada luar. Okay? Luar petikan. Kalau anak-anak ambil jawapan dalam petikan, maka tak akan dapat. Sebab yang ni syorkan, cadangkan, tak ada dalam petikan. Okay, kalau hubung kait, dia contoh macam kita buat arah aliran maklumat. Macam mana nak terangkan aliran maklumat, kita ada penghantar, encode, decode, semua tu kan. Dia kena ikut step by step dia. Okay, yang tu kata tugas lah. Dia macam boring sikit kan sebab kita dah tahu. Okay, lah ni kita tengok apa yang kita kena buat bila kita nak jawab kertas 2. Ya. Okay, 5 minit pertama, Mama selalu pesan anak-anak, go through soalan bahagian A dan B. C tak payah tengok lagi. Okay, sebab C wajib, buat apa nak tengok? Kita tengok kemudian. A tu, go through dulu 5 minit. Baca soalan 1 sampai 6, jangan terus jawab. Baca soalan 1, anak-anak baca soalan 2, 3, 4, 5, 6. Tapi bila anak-anak baca soalan 1, okay, anak-anak kena buat draft tu. Highlight kehendak soalan, first kehendak soalan, dia nak apa? Lepas tu kata tugas, sebab kita nak tahu nak jawab macam mana. Nak bagi huraian saja ke? Ada fakta je ke? Kan? Kita nak tahu. And then markah, apa isi nak bagi. Lepas tu terus draft. Sebab kalau anak-anak selalunya anak-anak akan kata, senang ni aku boleh jawab ni, sekejap lagi aku jawab. Tapi anak-anak tak turunkan apa yang terlintas di kepala ni di kertas soalan. Yang tu bahaya. Bila kita baca soalan pertama, kita akan dapat ilham. Oh, ni jawab macam ni. Terus luahkan, tulis conteng atas kertas soalan. Bila kita baca soalan kedua, soalan 1 tadi dah selamat, kita dah simpan dah kat kertas soalan tu. So maklumat soalan 2 akan keluar juga. Kita kena terus conteng. Sebab apa ya? Kalau anak-anak baca terus sampai 6 soalan, anak-anak nak jawab sat lagi. Jadi banyak dah maklumat tu kumpul kat sini tak dikeluarkan. So menyebabkan kadang-kadang bila terlampau banyak berebut nak keluar, dia jadi blank terus. So bila kita ada draft, draft tu akan bantu kita. Yang ni aku tulis tadi ni. So draft is very important. Bahagian A dan B. Okay? Baik. Lepas tu kita pilih lah. Macam mana Mama nak pilih macam mana ni? Okey, yang mana kita tengok kita conteng banyak, yang tu lah kita pilih. So, save dah masa kita. Okey. Lepas tu, soalan ni anak-anak jangan salin soalan. Ada Mama tengok dia suka salin soalan. Dia suka ambil balik. Mengapakah, kan? Mengapakah memilih bentuk milikan tersebut? Okey, jangan ambil perkataan mengapakah tu. Buang perkataan kata tugas. Kita ambil pembayang saja. Buang kata tugas, ambil memilih bentuk milikan tersebut kerana jangan ambil kata tugas. Okey. Macam mana kita nak susun buku jawapan calon? Apa dia BJC? Ini penting. Sebab Mama tak nak you all memeningkan pemeriksa. Bagi Waze, bagi Google Map kat pemeriksa kan. Soalan 1 jawab muka surat 1. And then 1A dia jawab 1A, B, C dia tak ingat nak jawab, tak mau jawab lah. Dia terus jawab soalan 2 kat muka surat tu. Lepas tu dah habis 5 soalan jawab dalam 1 muka surat. And then dia teringat balik jawapan 1C macam ingat lah nak jawab, dia pergi jawab muka surat akhir. Jadi yang tu mengelirukan pemeriksa, mengelirukan cikgu anak-anak. Jangan buat macam tu. Aniaya diri sendiri namanya. Okay? Macam mana nak buat? Mama selalu pesan untuk perniagaan wajib guna 4 keping kertas minimum. Wajib. Setiap kali jawab kertas 2, pastikan sediakan 4 keping kertas.
Dia bukan membazir ya, sebab kita memang kena buat 4 keping kertas. Tapi kalau macam SPM, you all tak payah sedia kertas. Kita sediakan buku skrip jawapan kat you all. Jadi gunalah, buat apa nak simpan kertas kosong-kosong tu banyak-banyak? Guna, manfaatkan. Muka surat pertama, soalan 1. Susun siap-siap. Muka surat pertama, soalan 1, muka surat kedua, soalan 2, susun. Kita sendiri plan. Siap-siap kita nak pakai soalan tu muka surat berapa. And then katakan muka surat 1 kita jawab sikit tak ingat, kita nak jawab muka surat 2. Tak ada masalah. Kita tinggal muka surat 1 tu, kita pergi muka surat yang baru. Jadi setiap soalan baru wajib di muka surat baru. Soalan baru tu bukanlah 1A muka surat lain, 1B muka surat lain, bukan. Dia soalan 1 memang pakai satu muka surat je sebab dia 10 markah je kan. Kalau nak ikut 10 markah, 10 baris je isi kan. Jadi soalan 1, 1 muka surat. Soalan 2, 1 muka surat. Dia selalunya bahagian B dan C saja kita akan pakai hingga 2 muka surat lah sebab dia banyak. Okey, boleh? Baik. So anak-anak kena pilih soalan yang anak-anak yakin boleh dapat markah yang maksimum. Okey. Baik, seterusnya Mama mohonlah. Kami bukan tak bagi sebenarnya. Mama, saya nak jawab 10 soalan. Bukan tak bagi. Tapi anak-anak bila jawab 10 soalan tu, untung ke rugi? Mama nak tanya. Cuba jawab dalam dia, untung ke rugi? Okay? Cuba jawab dalam ruangan live chat tu. Kalau kita jawab semua soalan, kita untung ke kita rugi? Anak-anak rasa untung ke rugi? Kalau kita jawab 10 soalan, untung ke rugi? Kalau kita jawab 10 soalan, kita akan rugi dekat masa kan. Jadi kita kena pilih. A dan B mesti pilih. Jangan buang masa. Tapi kalau macam anak-anak dah jawab habis semua dah, Mama masa lebih daripada tidur, tak apa, jawab je. Kita tak ni pun, kita tak halang. Anak-anak jawablah banyak mana pun, kita tetap akan marking. Cikgu subjek anak-anak wajib marking. Cuma kita tak nak rugi masa. Mama bagi tahu tadi kan, pandai susun masa. Okay, you have to plan your time. Okay, anak-anak. Baik, kita tengok bahagian A. Okay, yang ni bahagian A. Okay, tak apa. Yang ni kita, Mama tahu ramai boring lah Mama. Benda ni kami dah tahu, tak apa. Satgi Mama haraplah dapat kerjasama daripada anak-anak semua dekat bahagian jawab soalan tu. Okay, Mama harap dapat kerjasama lah. Sayang-sayang Mama. Kita grab peluang ni. Tak semua orang dapat peluang ni kan. Ada orang masalah data, ada orang tak boleh join. Jadi yang mana boleh join, guna fokus ni. Try. Okay, manfaatkan data yang disediakan oleh mak ayah. Jadi anak yang baik. Guna cara yang betul ya sayang-sayang Mama ya. Okay, tengok bahagian A. Bahagian A Mama kata, ada berapa soalan? 6 soalan. Jawab semua ke? No. Pilih 5 saja. Okay, soalan dia berdasarkan kefahaman. Dan kalau anak-anak tengok, kebanyakan ni kita akan dapat jawapan daripada buku teks. Dan petikan. Selalu dekat petikan, kita ada markah percuma. Rugi kalau anak-anak tak guna. Soalan dia, anak-anak boleh jawab direct terus ayat yang lengkap. Dan paling penting, wajib kaitkan dengan situasi. Boleh? Okay, ni soalan. Sekarang kita masuk. Yang ni, kita masuk. Baik. Sebelum Mama nak share, Mama haraplah dapat kerjasama daripada anak-anak. Sebab tu Mama kata, kalau Mama suka bersemuka. Bila bersemuka, Mama boleh pergi dekat anak-anak. Mama boleh tengok anak-anak jawab. Mama boleh panggil. Kita boleh menari-nari tu gada-gada. Kita boleh nyanyi-nyanyi sama-sama. Yang ni Mama je cakap sorang-sorang. So Mama akan tengok ruangan komen anak-anak. Mikan Me, Astolfo, best girl. Apa benda punya bahasa tu? Mama boleh tengok. Jadi tak apa. Nur tu siapa sia? Apa-apa sajalah. Apa-apa yang anak-anak komen. Okey, tak ada masalah. Kita tak akan marah. Cuma malam ni Mama mohon kerjasama anak-anak. Tolong jawab soalan ni. Nampak tak? Soalan 1. Kita ada huraikan 2 kaedah yang digunakan oleh organisasi bukan bermotifkan untung untuk menjalankan perniagaan. 4 markah. Nampak tu? Kita ada huraikan. Okay, kita kena highlight. Huraikan tu apa? Kata tugas. 2 kaedah. Maksudnya wajib bagi 2 dan lebih. 1 tak boleh. Untuk dapat full mark, 2 dan lebih. Okay. Lepas tu, yang ni apa ni? Huraikan ni kata tugas. 2 kaedah. Ingat, 2 kaedah you have to highlight. 2 kaedah apa? OBBU. Organisasi bukan bermotifkan untung. What is that? That is the keyword of the question. Itu adalah kehendak soalan. Kata kunci soalan. Dia nak apa? 2 kaedah. Okay. So, berapa markah? Ni pelik.
Anak-anak mama keluar dewan pelik. Dia berkata, Mama cakap kat kami kalau huraikan kena jawab fakta huraian contoh. Markah selalu kalau fakta huraian contoh, kalau dua kaedah mesti 6 markah kan? Mesti fakta huraian contoh, maksudnya 2 fakta, 2 huraian, 2 contoh. Tapi soalan tu 4 markah je Mama. Jadi kami jawab fakta dengan huraian je. Boleh ke tak boleh? So kita tengok sekali lagi, boleh ke tak boleh? Anak-anak Okay anak-anak, cuba jawab dekat ruangan komen. Apa 2 kaedah yang anak-anak ingat? Cuba jawab. Okay, kita pergi soalan A dulu. Kita jangan tengok lagi soalan B. Okay, kita pergi soalan A dulu. Huraikan is the kata kunci. Macam mana Mama bagi cara jawab? Anak-anak tolong Mama tulis kat ruangan komen. Anak-anak Mama yang sporting, Syasha, Atin, YB, ada tak kat dalam ni? Okay, ada tak kat dalam ni? Okay, anak-anak Mama yang lain? Nabila, Pak An, ada tak? Cuba bagi tahu Mama, macam mana nak jawab huraikan. Anak-anak, come on. Kalau tidak nanti kita tak boleh sebab kita dah 46 minit dah berlalu. Macam mana nak jawab huraikan? Tolong Mama bagi dekat ruangan komen. Bagaimana nak buat huraikan? Adakah kita jawab fakta huraian contoh? Ataupun fakta huraian saja? Ataupun fakta contoh saja? Ataupun huraian saja? Kita cuba. Anak-anak, Mama mohon tolong Mama. Mama tolong anak-anak, anak-anak tolong Mama. Boleh? Okey, kita cuba tengok macam mana cara jawab. Okey, tak apa. Mama bagi skema dulu kat anak-anak. Hari ni Mama upgrade anak-anak punya pangkat menjadi guru muda. Kita, kalau kita nak pandai, kita nak boleh berjaya ajar orang, kita kena nak berjaya dapat A+, kita kena jadi guru untuk ajar orang. Kenapa kena jadi guru Mama? Ilmu tu kena share. Sebab bila kita jadi guru, nak ajar orang, kita kena mahir dulu. Kita kena dapat 100 markah dulu, baru kita boleh ajar orang. Kalau kita tak dapat 100 markah, kita susah nak ajar orang. So kita kena ajar orang. Anak-anak share the knowledge. Ilmu perlu dikongsi. Nabi Muhammad pun kata, sampaikan walaupun 1 ayat. Itu kita kena buat. Anak-anak, sampaikan ilmu ni. So mari kita tengok skema. Sekejap anak-anak bagi tahu Mama. Malam ni anak-anak upgrade jadi guru muda untuk jadi pemeriksa kertas perniagaan. Pemeriksa kertas tau. Bila pemeriksa kertas, anak-anak boleh cakap kat cikgu subjek, cikgu, Maya saya tolong marking paper. Tapi syarat, 1 skrip saya marking, cikgu bayar RM5. Sebab anak-anak dah tahu dah cara marking. So kita tengok skema. Okay, kita tengok skema dia, huraikan 2 kaedah oligarki bukan bermotifkan untung. Macam mana skema dia? Okay, tengok. Benda pertama, pembayang wajib. Kaedah yang digunakan oleh OBBU untuk menjalankan perniagaan ialah, itu wajib Okay, tengok. Produk atau perkhidmatan percuma. Okay, yang ni maksudnya anak-anak tulis secara percuma pun dapat markah. 1 markah itu fakta percuma fakta. Apakah huraian yang menerangkan percuma? Percuma bermaksud tak ada bayaran. Bayaran tidak dikenakan. Contoh, okay. Apa contoh yang terkini yang kerajaan bagi kat kita secara percuma? Bagi yang 18 tahun ke atas. Tolong tulis kat ruangan komen. Apa contoh yang kerajaan bagi secara percuma sekarang? Yang langsung tak kena bayar. Sedang berlaku sekarang. Mama baru lepas dapat 2. 2 apa? RM200. Boleh tak? Bagi kerjasama dengan Mama. Boleh tak tulis kat ruangan komen anak-anak? Kerajaan tengah bagi apa percuma sekarang? Siapa tahu? Kerajaan tengah bagi apa percuma? Okay. Apa yang kita dapat? Yes, tahniah. Vaksin kan? Vaksin tu percuma. Terima kasih Fitri, terima kasih Farahana. Bagi udara free. Syara Arik kata bagi udara free. Udara tu bukan kerajaan bagi, yang tu Allah SWT yang bagi. Vaksin, bagus Izami Haikal, bagus Melif kan? Iskandar, vaksin kan? Nampak? Anak-anak, kita guna contoh surrounding kita. Mama selalu bagi tahu anak-anak murid Mama, bila you tengok TV, you kaitkan dengan perniagaan. Bila you makan, you kaitkan dengan perniagaan. Bila you pakai baju, you kaitkan dengan perniagaan. Nampak tak? Jadi kita kena, bila kita selalu, kita boleh score subjek tu. Okay? Vaksin percuma. Anak-anak boleh tulis. Kerajaan Malaysia memberikan vaksin secara percuma kepada rakyat Malaysia. Kan? Untuk mencegah COVID-19. Nampak tak? Kita boleh guna apa saja contoh. Mama suka sangat anak-anak semua boleh menjawab. Alhamdulillah. Nurin Khairina kata, vaksin free. Yes, setakat ni free. Untuk 18 tahun ke atas.
Yang anak-anak ni belum lagi lah. Oh sorry, Nur kata saya sebut juga. Okay, Mama sebut. Nur, cahaya begitu banyak dekat Nur. Tahniah Nur. Okay, Alhamdulillah. Mama suka. You are memang awesome. Okay, itu skema. Anak-anak dah study skema? Mari kita tengok cara jawapan. Okay? Baik, yang ni skema dia lah kan. Lepas tu yang kedua, jualan pada harga kos. Anak-anak ingat kenapa kena huraikan. Apa maksud jualan pada harga kos? Maksudnya tak ada untung. So kita kena tahu keyword. Okay, dalam perniagaan kita kena mastery the concept. You have to conquer the keyword of the business. Okay, kena ada keyword. Kalau percuma, keyword dia tak bayar. Kalau pada harga kos, keyword dia tak ada untung. Kalau di bawah kos, keyword dia subsidi. Mama suka guna subsidi. Okay, contoh pada di bawah kos, subsidi. Dia punya huraian tu. Contoh, minyak petrol. Minyak petrol sebenarnya mahal tau. Tapi kita, kerajaan Malaysia dia bagi subsidi. So kita bayar murah sikit. Sebab itulah kalau anak-anak perasan lah dululah masa Thailand suka masuk mai ke Malaysia ni, dia pun suka beli minyak kat Malaysia siap-siap banyak-banyak penuh tong mereka tu. Sebab minyak di Malaysia lebih murah berbanding di Thailand. So kita tahu. Okay, sekarang Mama suka sangat. Kan? Good vibe, Buti kata. Terima kasih Izzah Naziha. Okay, Mama akan cuba untuk panggil semua nama. Prowin, apa yang rugi sayang? Apa yang rugi? Okay, tak apa. Dulu Baki tak apa-apa je. Apa-apa je lah. Mama akan cuba panggil semua anak-anak yang terdalam ni lah. Okay, Fitri kata good vibe juga. Alhamdulillah. Terima kasih anak-anak Mama. So, lah ni Mama nak lantik anak-anak semua menjadi guru muda. Sila bagi markah. Sayang Kaguyasan juga. Sayang Kaguyasan. Okay. Sila bagi markah berapa student dijawab. Boleh tak? Okay, kita tengok. Sekarang dah study skema kan? Okay, mana anak-anak ingat lah. Okay, cuba tengok. Sorry dia macam kelabu-kelabu sikit sayang sebab Mama. Okay, ayah ni anak-anak Mama jawab. Kita buat PPT secara online hari tu, kita buat uji lari. Jadi diorang kena jawab soalan. Mama peruntukkan 2 jam 15 minit. Mama tunggu diorang jawab online. Terus snap gambar kat Mama bila dah tamat 2 jam. So macam-macam bentuk snap lah. Okay, yang ni yang diberi oleh anak-anak Mama. So hari ni Mama nak you all semua. Okay, Rabani Yusof nak gak disebut nama. Okay, Rabani tolong Mama bagi markah kat pelajar ni. Dia jawab kaedah yang digunakan oleh OBBU, Organisasi Bukan Bermotikat Untung, adalah secara percuma. Okay, barang dan perkhidmatan. Okay, yang ni dia bukan 10 markah ya sayang. Don't mind me ni dia bukan 10 markah. Untuk soalan ni tadi 4 markah sahaja. Untuk soalan ni 4 markah saja. Out of 4, cikgu sangat cute. Pak Fitran, I love you. Okay, 4 markah saja. Bila 4 markah, anak-anak kena tengok. Dia dapat tak 4 markah? Okay, anak-anak Mama. Drag kata Mama nak, okay, drag. Drag double F, Mama sayang anak kat Mama. Okay, anak Mama memang ramai. Satu Malaysia. Okay, sayang Mama. Dah cukup dah? Mama rasa malam ni 2 jam bahagian A saja kot. Moderator kita Mama rasa 2 jam hanya bahagian A je boleh. Okay, anak Mama cuba tengok. Siapa boleh? Okay, Murti kata 4 markah. Okay, Nur, Penang memang dalam point. Perniagaan dalam point, betul. Kita jawab dalam point Kita tak nak ayat esay, tak syok. Syifa pun kata full mark. Okay. Okay, cuba tengok. Betul ke full mark? Okay, kita tengok. Dia ada secara percuma. Fakta, betul. Barang dan perkhidmatan disediakan adalah percuma oleh kerajaan dan pertubuhan bukan kerajaan. Okey, anak-anak dah tengok. Okey, Zalifah pun kata dapat 4 markah. Mukris Daniel pun kata 4 markah. Azirul Zikri, Rabani, Murti, Airi Aizat, semua cakap 4 markah. Syah, pecah lubang Okey, Syah, cuba bagi markah Syah. Betul ke 4 markah Syah? Betul ke 4 markah? Cuba tengok, cukup ke 4 markah dia? Emilia Effendi kata full mark Mama, betul ke? Okey, mari kita tengok sama-sama. Siapa kata 4 markah betul? Okey, 4 markah betul, kita dapat hadiah senyuman manis. Kalau salah, you all cubit, you all punya pipi sendiri. Aiman seorang saja setakat ni jawab 3 markah. Oh, Amira dah ikut 3/4. Mari kita tengok. Teng. Oh yeah, mari kita tengok. Okay, siapa je yang betul? Amira Najah betul, Adam Zulkifli betul, Muhaini, form 4 ni betul.
Okay sayang, kenapa dia tak dapat 4 markah? Mari kita tengok. Dia bukan full mark sayang. J tak dapat kalau J jawab salah. Okay? Tapi mama sarang hak ya opa. Okay, so kita tengok kat sini. Secara percuma, fakta. Tapi ada tak huraian untuk percuma? Huraian percuma mestilah tiada bayaran. Ada tak ayat kat sini tiada bayaran? Tak ada kan? So dia tak dapat untuk H1. Lepas tu dia ada contoh. Contoh penginapan untuk anak yatim, dia dapat C1. Dan kita pergi kepada fakta kedua. Jualan pada harga kos, dia ada 2 fakta. Maksud jualan pada harga kos huraian dia tiada sebarang keuntungan. Dia dapat huraian 2. Okey, contohnya kedai barangan 1 Malaysia. Apa maksud KJ kat situ? Apa maksud KJ kat situ? KJ maksudnya kurang jelas. Dalam perniagaan, kita kena jawab benda tu khusus. Spesifik, bagi orang faham. Kalau kita tulis kedai barangan 1 Malaysia, dia jual apa? Tak tahu. Jadi anak-anak kena bagi contoh yang jelas. Okay? Kena bagi contoh yang jelas. Contohnya, jual tepung kepada peserta bengkel kulineri. Mereka kalau kulineri, mereka dapat barang pada harga kos tau. Sebab mereka kalau pelajar kulineri, diorang bukan untuk keuntungan. Jadi kita akan tawar pada harga kos. Jadi dia punya contoh tu kena spesifik. So kat sini F2, family F2 dia ada F2H2, C2 tak ada. Kita pergi kepada family ketiga. Kenapa mama sebut family? Family ketiga iaitu fakta ketiga. Jualan pada harga kos, fakta ketiga ada. Apa maksud jualan pada harga kos? Harga yang dikenakan lebih rendah berbanding kos. Yes, itu huraian kan? Tapi ada tak contoh 3? Ada tak? So, tak ada. So, bila tak ada, nampak tak kat sini? Yang mana yang kita boleh ambil? Kita boleh ambil fakta 1, contoh 1 dan fakta 2. Sebab dia nak berapa? Dia nak 2 kaedah. So, mesti ada 2 kaedah. Tapi apa yang dia kurang kat sini? Dia tak cukup family. Kalau soalan tu huraikan, dia mesti ada family yang betul. Huraikan, cara jawab dia fakta, huraian, contoh. So dia mesti fakta 1, huraian 1, contoh 1. Ditampur dengan fakta 2 atau fakta 3 macam tu lah. So baru boleh dapat 4 markah. So kat sini sebab tu mama selalu cakap anak-anak, you have to give more. Itulah, nampak markah macam 4, kat sini dia bagi banyak kan? Dan sebenarnya betul. Yang dia bagi ni semua betul. Kalau nak ikut dia dapat berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 markah. Dia bagi 7 ke apa? 6 markah dia bagi. Tapi dia dapat separuh saja. So anak-anak mama boleh faham tak? Boleh faham tak apa yang mama cuba sampaikan? Sayang-sayang, boleh tak? Okey. So, kat sini nampak tak kita kerugian kalau kita tak patuhi cara jawab menepati kata tugas. Boleh? Drag double F? Boleh? Ya. Okey, bagus. So, kita pergi kepada calon yang kedua. Okey, bersedia untuk calon yang kedua. Okey, ya betul. Siapa tadi? Yang ni unit kesemerangan memang tiada lah. Okey, unit kesemerangan ni apa nak? Cikgu Nurin kata calon ni dia dapat 2 F dan 1 H sahaja. C tak ada. Okey. 2 F dan 1 C sahaja. Okey, dah macam itulah kita pergi kepada calon kedua. Ni baru soalan nombor 1. Tak tahu nak boleh pergi ke soalan nombor 10 nanti. Okey, mau bagi 1 minit. Alia Murshidah kata, Ma, kalau dia bagi 2 kaedah tapi lengkap isi huraian contoh. Okey ni dia bagi 2 kaedah. Cuba Alia bagi markah kat Mama. Okey, cuba Alia bagi markah kat Mama. Berapa dia dapat? Ni dia bagi 2 kaedah ni. Berapa dia dapat? Kaedah yang digunakan oleh OBBU, jualan di bawah kos. Okey, barang dijual di bawah harga kos. Mendapat subsidi daripada kerajaan, contoh minyak petrol. Lepas tu secara percuma, sedia perkhidmatan tanpa bayaran menyediakan penginapan kepada anak yatim. Berapa? Arif kata 34. Oh, Arif ni kedekut ni 34. Nur Azrina kata 2 je. Tu dia. Rashika. Yes, memang ini cara jawab dalam exam sayang. Ini cara jawab dalam exam. Memang boleh buat dash-dash tu. Ini cara kita jawab. Sebab this is perniagaan. Dia tak perlu ayat-ayat AC-AC tu. Kita bagi dash je.
Okey, berapa markah? Berapa markah? Okey, mari kita tengok berapa markah. Ramai yang bagi 3, ada yang bagi 4. Tengok ada fakta tak? Macam mana nak bagi markah? Tengok. Fakta 1, betul tak uraian 1? Betul tak contoh 1? Family dia sama tak? Drag kata 5/4. Ambil kau. Yang tu dia kasih sayang lebih lah tu. Okey, mari kita tengok. Berapa dia dapat? 4/4. Kenapa? Sebab dia duduk dalam family yang sama. Nampak tak? Walaupun markah kita 4, kita wajib bagi 6 isi. Wajib. Kenapa? Sebab soalan minta 2. 2 kaedah, anak-anak kena bagi family lengkap. Fakta 1, uraian 1, contoh 1, campak fakta 2, uraian 2, contoh 2. So kat sini tengok jualan bawah kos fakta. Apa maksud bawah kos? Okey, yang ni barang dijual di bawah harga kos, ini dia ulang. Ini dia ulang fakta. Okey, ulang fakta 1. Apa maksud dia? Mendapat subsidi daripada kerajaan. Itu huraian. Contoh minyak petrol. So dia ada satu family lengkap kan? F1, H1, C1. So 3 markah dalam tangan dah. Macam mana nak dapat markah keempat? So kita boleh pilih mana-mana kat sini yang kita nak. Boleh ambil F2, boleh ambil H2, boleh ambil C2. Nampak? So yes, Nur betul. Nur begitu bercahaya malam ni Nur. Okay, Redmi pun, 7A Redmi pun betul. Nurin Alisha pun betul. Okay? So boleh boleh faham Okay, good job. Now kita pi. So sekarang anak-anak nampak tak? 2 jawapan tadi bagi sama je 6-6 isi tapi cara jawab tu penting anak-anak. Itu sangat penting sayang-sayang mama. Okay, seterusnya kita pi kepada ni baru soalan 1A sayang-sayang mama. Kita pi kepada B. Okay, yang ni senang. Yang ni jawapan terus dalam textbook. Kan? Okay, lupa. Mama bila jawab anak-anak jawab, mama suka anak-anak didik mama wajib rujuk buku teks. Okay? Wajib rujuk buku teks. So kita tengok B. Siapa boleh jawab? Apakah sektor X? X ada 4 pembuatan penghilangan, X pembekalan tenaga dan pembinaan, sektor sekunder. So kata tugas dia ialah terangkan X. Terangkan X. Macam mana nak jawab terangkan? Macam mana nak jawab terangkan? Yang tadi huraikan. Sekarang terangkan. Macam mana nak jawab terangkan? Yes, kejuruteraan. Tapi markah dia 3. So kalau kita jawab kejuruteraan saja, dapat full mark tak? Kita baru dapat 1. Macam mana nak dapat lagi 2 ni? Kena ada fakta dan huraian. So kita tengok skema. Sekejap lagi jadi cikgu juga. Sel, kita tengok skema dulu Bella Okay, Nabila, ramai nak mama join. Tengok skema. X ialah kejuruteraan. Semua betul. Ya. Hafiz kata menyediakan mesin. Yang tu huraian. Tanya. Okay, menyediakan jentera, mesin peralatan untuk pengeluaran. Huraian 1. Okay. Apa dia, kenapa sedia? Dia bergantung kepada jenis aktiviti penghilangan. Kilang ada kat situ. Okay. Lepas tu kita bagi contoh. Proton holding perlukan mesin khas untuk hasilkan kereta. Okay, semua ni, jawapan ni kalau anak-anak buka buku teks muka surat 47, anak-anak akan dapat. This is the schema. So, ada selalu student mama, dia tanya, Ma, kalau perniagaan ni nak beli buku rujukan apa, Ma? Sorry kepada peniaga-peniaga di luar sana. Mama selalu bagi tahu dia, anak-anak, hanya refer buku teks sahaja. Pastikan anak-anak mama ada buku teks form 4 dan form 5 di tangan. Ma, tak ada duit nak beli buku teks. Tak payah beli. Buku teks online kan ada. Anak-anak mama semua mama dah bekalkan buku teks. So tak ada alasan. Ma, buku teks tak ada lah, tak boleh jawab. No, tak ada alasan. Sebab kita dah sediakan buku teks tu. Okay, kalau Puan Nurin boleh share link link PDF buku teks dekat ruangan live chat, anak-anak ambil simpan. Okay, buku teks tingkatan 4, tingkatan 5 tu. Tingkatan 5 tak apalah, memang ada dengan anak-anak. Tingkatan 4 kan anak kena pulangkan, so pastikan online punya buku ada. So tengok tu, setiap mama punya skema mesti ada rujuk buku teks. Okay? Baik, sekarang kita sedia menjadi cikgu. Okay, yang ni pun dia macam tak apa clear kan? Okay, sekarang kita ada 2 calon. Okay, tak payah beli Ikuan Daniel. Tak payah beli. Ikuan mungkin dia kaya dia nak beli. Kadang-kadang dia macam ni. Kalau kita beli, kita rasa lagi selesa kan. Boleh buka terus je kan. Kalau macam online ni nak kena scroll-scroll lah. Ikutlah. Kalau sayang-sayang mama ada duit lebih, beli. Kita beli tak rugi sayang. Kita beli, kita dah habis dah belajar, kita boleh bagi ke orang lain. Nampak tak?
Selain daripada kita sedekah ilmu, kita sedekah buku, dalam masa yang sama kita dapat pahala. Nampak tak? Okay, kita kena sentiasa lebihkan memberi. Okay, Mama minta maaf yang mana line-line tu, minta maaf lah ya. Yang tu kita tak boleh buat apa. Okay, ya tak apa, nanti kalau line awak okay, awak boleh tengok ni siaran ni, insyaAllah kita boleh ulang Okay, berapa markah untuk soalan ni? Okay, 3 markah untuk soalan ni. 3 markah. So, tengok. Kejuruteraan, dia mesti ada fakta kejuruteraan fakta selebihnya huraian. Betul ke tak betul? Okay, dah ready? Boleh jadi cikgu? Sila bagi. Buat macam ni, calon 1, calon 2. Yang yang panjang atas ni calon 1, yang ni calon 2. Calon 1 dapat berapa markah? Calon 2 dapat berapa markah? Okay, markah 3 sayang. Atin markah 3. Atin memang selalu cikgu lah. Dia BFF, mengajar cikgu-cikgu sampai ke Johor. Okay, cikgu-cikgu muda. Okay, kita tengok dapat ke tak? Ready? Okay, first dapat 3-3. Okay, yang first Red B kata dapat 3-3. Yang kedua Visali kata dapat 1. Drag kata yang first 3/3. Okay, semua orang kata yang first 3/3. Raif kata dapat 3. Tanam-tanam ubi, tak perlu dibaja. Ada yang nak menyanyi, Mama nyanyi. Kita kena sporting. Okay, berapa? Mama nak calon 2, calon 2, calon 2. Come on, calon 2. Calon 2 dapat berapa? Calon 2 dapat 2 markah, Aminuddin kata. Okay, calon 2 dapat 2 markah. So, mari kita tengok. Teng, teng, teng. Betul. Setepukkan. Sarang hei opa. Okay, nampak? Kita ada calon 1 jawapannya sangat baik. Dia bagi semua apa yang ada dalam buku teks tu. Cuma contoh dia sayang tak semestinya dalam buku teks. Yang ni sebab dia umum kan. Anak-anak boleh guna logik akal je. Kilang buat motor ke, kilang buat lori ke, kilang buat kereta ke. Pastikan ada mesin khas. Keyword menyediakan mesin. Itu ialah engineering, kejuruteraan. Menyediakan jentera, mesin dan peralatan. Calon 2, kenapa dia tak dapat full mark? J kata, yeay saya gembira. Kenapa tak dapat full mark calon 2? Siapa boleh bagi tahu Mama? Kenapa tak dapat full mark calon 2? Kenapa dia dapat 2 markah je? Why? Kenapa? Sebab kat bawah tengok tak? Sektor kejuruteraan fakta dia ada. Sediakan jentera mesin huraian dia ada. Lepas tu dia sambung ayat. Sediakan jentera dan mesin kepada kilang produk untuk pasang bahagian kenderaan. Yang tu tak boleh. Itu dikira satu ayat dibagi 2. So kurang jelas. Contoh dia kurang jelas. Sepatutnya dia kena guna perkataan memerlukan mesin khas untuk memasang kenderaan. Okey? Bagus. Tak ada contoh. Contoh dia kurang jelas. Boleh faham Alhamdulillah anak-anak Mama memang hebat. Kita pergi kepada C. Ni baru soalan 1, sejam Memang kalau dengan Mama memang 2 jam tak cukup. Tak apa, mungkin malam ni kita settle bahagian A dulu. Mama rasalah. Okay, nanti kita tengok apa kata moderator. Mungkin sebab kita 2 jam, kesian pula you all lama-lama kan. Kita settle bahagian A dulu. Bahagian B dan C, mungkin kita akan ada siri yang berikutnya. Mungkin. Okay, baik kita tengok soalan ni. Nampak tak Mama kata? Dalam satu soalan tadi ada 3 kata tugas. Betul tak sayang-sayang Mama? Ada 3 kata tugas. Okay? Ada 3 kata tugas. Tadi yang pertama huraikan. Yang kedua terangkan. Yang ketiga jelaskan. Nampak tak? Jadi anak-anak kena jawab yang betul. Yang huraikan tadi Mama dah kata dah. Kena bagi fakta huraian contoh dalam family. Yeah. So admin dah bagi tahu kita akan buat sedi kedua. So malam ni Mama pun rasa kalau Mama bagi input banyak sangat kat anak-anak, nanti muntah anak-anak. So malam ni kita buat setakat bahagian A je dulu. Sebab bahagian A ni banyak Mama nak kongsi, memang sangat banyak. Mama tak nak kita kongsi banyak benda anak-anak tak dapat. So biarlah kita kongsi yang anak-anak boleh dapat. Dan Mama sangat suka nak menangis ni, rasa terharu. Kita terharu sangat sebab anak-anak boleh bagi komen yang Mama memang happy lah. Mama tak syok sendiri. Terima kasih anak-anak. Sarang suka sangat. Okay, mari kita tengok. Okay, gambar 1 menunjukkan liputan perkhidmatan sebuah syarikat penerbangan. Okay, ingat tu dia punya keyword syarikat penerbangan. Soalannya, okay, dalam ni dia ada peta dunia sayang. Peta dunia. Ni dari mana ke mana ni? Dari mana ke mana? Malaysia,
ke Asia, ke Australia, ke Europe, semua ni lah. So tengok anak panah, dia start dari Malaysia, dia pergi semua satu dunia. Boleh? Okey, soalannya, jelaskan skala perniagaan syarikat tersebut. 3 markah. Nampak tak? Jelaskan skala. So Malaysia ke all around the world. Kan? Peta dunia tu. So markah dia, Wak Aini mama, Wak Aini je. Markah dia 3 markah. Markah dia berapa? 3 markah. So anak-anak, jelaskan macam mana kita nak jawab. Ya, anak cemerlang mama Ikhwan Daniel jawab. Skala perniagaan syarikat tersebut ialah pasaran antarabangsa, skala global, pasaran yang luas melintasi sempadan negara, menawarkan perkhidmatan ke Asia. Wow, my calon cemerlang jawab yang sangat-sangat hebat dan tip-top. Okay, so kat sini ayat dia kena macam tu. Okay, untuk yang ni kita tak ada fakta. Everything is huraian dan contoh. Okay, siapa boleh bagi tahu mama, ada markah percuma tak dalam soalan ni? Siapa boleh bagi tahu? Ada tak markah percuma dalam soalan ni? Apakah markah percuma dalam soalan ni? Kalau kita tulis benda tu je, kita dapat markah percuma. Apa markah percuma dalam soalan ni? Okay, Ikhwan tadi bagi soalan sangat bagus, sangat hebat jawapan dia tadi. Okay, ada tak markah percuma? Syul kata tak ada markah percuma. Okay, Alia Farisha kata ada markah percuma. Di mana markah percuma dia? Wani kata kena jawab huraian dan contoh. Salman kata ada. Okay, di mana markah percuma? Import. Kamil kata import. Ada perkataan import kat situ? Tak ada. Mukris Jana kata ada. Okey, kalau ada, bagi tahu mama, apa yang ada gambar tu, gunakan gambar tu untuk dapat markah percuma. Negara tu markah percuma. Yes, negara. Tapi ayat kena betul. Kalau ayat tak betul, tak dapat. Negara-negara tersebut markah percuma. Macam mana ayat dia nak buat negara-negara tu? Ambil ni, highlight syarikat penerbangan. Sebab kadang-kadang cikgu markah percuma untuk mat ada tak? Ada, kalau dia jawab dia dapat lah. Okay, maksudnya anak-anak kena highlight syarikat penerbangan. Sebab yang ni penerbangan, dia bukan jual orang, dia bukan jual barang, dia penerbangan. So macam mana kita nak dapat nak guna perkataan syarikat penerbangan dengan nama negara? Okay, Drake kata syarikat penerbangan dari pelbagai negara. Okay, adakah syarikat penerbangan dari pelbagai negara? Soalan dia, liputan perkhidmatan sebuah syarikat penerbangan. Liputan perkhidmatan sebuah syarikat penerbangan. Maksudnya syarikat penerbangan di Malaysia, dia pergi ke seluruh dunia. So sebuah saja. Nurin Aisyah kata menawarkan perkhidmatan ke Asia. Yes, itu cara dia punya percuma. So kita tengok skema. Okay, tengok skema. Nampak? Skala perniagaan syarikat tersebut ialah pasaran antarabangsa. Ikhwan bagi tadi. Betul, 1. Merentasi sempadan sesebuah negara. Nampak? Antarabangsa maksud rentas sempadan. Huraian 2. Skala iaitu skala global. Huraian 3. Meliputi negara seluruh dunia. Huraian 4. Menawarkan perkhidmatan ke Asia, Australia, Eropah, Afrika, Amerika, Amerika Utara Selatan dan Greenland. Nampak tak? Apa yang warna merah mama tulis kat situ? Contoh selain pada stimulus atau selain pada dalam gambar peta tu tak akan diterima. Okay? So nak dapat jawapan skala ni anak-anak boleh rujuk buku teks form muka surat 50 dan 51. Nampak? Setiap soalan ada dalam buku teks jawapan dia. Sarang heyo Fitri. Okay? So kita try tengok calon kita jawab. Ada 2 calon. Calon atas, calon bawah. Tolong mama. Tolong mama bagi jadi cikgu Sat. Kita tengok calon atas dapat berapa markah, calon bawah dapat berapa markah. Okay, Arif Hakimi kata Syarul SPM lambat gi, Lena lengan mat. Kalau nak Lena macam tu mama pun tak tahu nak kata apa. Tak apa, itu mama tak boleh nak ubah fikiran orang lain. Mama hanya boleh ubah fikiran sendiri. So mama husnuzon supaya hidayah Allah sampai kepada Syarul dan Mat. Amin. Okay. Okay, calon 1 Aminuddin Iman kata dapat 3. Okay, calon 2 Mas Liza pun cakap dapat 3. Calon menantu, alah Fit, mama tak ada anak perempuan. Anak mama semua lelaki.
Okay, yang sulung 19 tahun, yang second sebaya you all 17 tahun, yang third 15 tahun, yang bongsu ni 8 tahun baru sunat. Okay, dia pun seronok orang sebut nama dia. Okay, calon kedua dapat berapa? Calon kedua. Adakah dua-dua dapat 3 markah? Calon 2 dapat, calon 1 dapat 3. Calon kedua Wani kata dapat 2 je. Okay, mari kita tengok. Betul tak jawapan you all? Okay? Betul. Okay, nampak tak? Calon yang pertama dia kata pasaran antarabangsa, huraian 1 meliputi seluruh dunia. Lepas tu dia guna contoh percuma, perkhidmatan penerbangan ke Australia. Anak-anak, tak payahlah senarai semua. Nak jimat masa, bubuh satu negara pun dah cukup. Nak senarai macam ni pun boleh. So calon pertama dapat 3. Tapi calon kedua dia tak boleh dapat full mark. Sebab apa dia tak dapat full mark? Contoh dia kenapa tak boleh pakai? Kenapa dia tak boleh dapat full mark? Sayang-sayang mama. Kenapa dia tak boleh? Skala global betul, merentasi sepadan betul. Kenapa contoh dia syarikat penerbangan Malaysia Airlines mama tak terima? Kenapa? Oh, tak nampak jawapan calon 2? Anak-anak besarkan skrin sendiri. Admin dia orang kata tak boleh copy link tu. Yang tu Google Form Google Form untuk feedback ke tu. Anak-anak mama mohon kerjasama, anak-anak tolong isi sambil-sambil isi borang feedback tu supaya kami boleh kami boleh kami boleh baiki lagi lah. Especially mama boleh baiki lagi. Dia kata mama ni syok sendiri ya, benci lah, tak suka dengan mama. Okey, tak apa kalau you all bagi tahu mama nak kena buat macam mana bagi you all suka. Okay, tolong isi borang feedback tu sebab feedback tu juga adalah kehadiran nak tengok berapa. Okay, calon yang kedua ayat dia skala global. Lepas tu isi kedua pasarannya luas merentasi sempadan. Okay, lepas tu contohnya syarikat penerbangan Malaysia Airlines. Kenapa syarikat penerbangan Malaysia Airlines tak dapat markah? Why? Kenapa tak dapat markah? Sebab dia dalam soalan dia tak sebut pun kan Malaysia Airlines kan, dia tak sebut. Jadi anak-anak tak boleh bubuh nama syarikat penerbangan. Anak-anak hanya boleh bagi contoh yang ada dalam situasi saja. Yes, dia tidak relevan. Boleh? Dia tidak relevan. Okey, bagus. Baik, seterusnya kita pergi kepada dia tidak relevan sebab contoh dia tak guna dalam case Alright. Okay, yang ni contoh tadi lah. Kenapa tak relevan? Sebab sini ada tak perkataan syarikat penerbangan Malaysia Airlines? Tak ada kan? So kita tak boleh bubuh. Baik, seterusnya kita pergi kepada bahagian A, soalan yang seterusnya. Okay, ni soalan ni ramai yang tak boleh dapat tak boleh dapat markah full. Okay, cuba anak-anak try jawab. Gambar 2 dan gambar 3. Okay, Pasaraya Izzah ni gambar 2. Kilang beras syarikat Faiza ni gambar 3. Okay, yang ni gambar 2, yang ni gambar 3. Bagaimanakah bahagian fungsian keuangan gambar 3 berinteraksi dengan gambar 2? Okay, yang ni kena hati-hati. Dia tanya bagaimana gambar 3 iaitu kilang beras Faiza, bahagian fungsian keuangan sahaja kilang beras Faiza, bahagian fungsian keuangan kilang beras Faiza, macam mana dia interaksi dengan Pasaraya Izzah? So bagaimana anak-anak nak jawab? Cuba try. Bagaimana cara kita nak jawab? Macam mana? Bagaimana bahagian fungsian keuangan gambar 3? Maksudnya bagaimana bahagian fungsian keuangan kilang beras syarikat Faiza berinteraksi dengan Pasaraya Izzah? Okey, kita pi dulu dia punya skema. Okey, kita pi dulu dia punya skema jawapan. Okay, baik, terima kasih Okay, Fatih Syura kata kilang beras Faiza keluarkan invoice. Okay, bagus. Dia start dengan kilang beras. Thank you Vinodini dah isi. Thank you Sarah Heya. Thank you Aiman. Okay, baik kita tengok bahagian fungsian keuangan gambar 3 berinteraksi dengan gambar 2. Ambil balik pembayaran yang lengkap. Okay, macam mana? So kita kena ambil perkataan yang ada dalam gambar 3. Apa dia? Ingat Omar kata mesti guna nama perniagaan gambar 3. Iaitu kilang beras Faiza mengeluarkan invoice ataupun mengeluarkan bil tunai
pembelian beras kepada Pasaraya Izzah. Nampak? Kilang beras buat apa dekat Pasaraya Izzah? So dia bagi invoice dekat Pasaraya Izzah. Kalau bagi invoice menunjukkan jualan secara tunai. Jualan secara kredit. Kalau bagi bil tunai maksudnya jualan secara tunai. Okey? Boleh? Baik. So kita tengok dulu macam ni ya. Yang kedua, huraian yang kedua, kilang beras Faizah dia terima bayaran. Kilang beras yang terima bayaran dalam bentuk cek ataupun tunai. Nampak tak? Semua yang buat ni hanyalah fungsian keuangan. Anak-anak jangan fikir hantar beras. Kalau hantar beras tu fungsian keagihan. Kan? Pengagihan kan? Kalau terima order yang tu fungsian jualan. So kita tak nak. Kita nak fokus fungsian keuangan. So uraian yang kedua, kilang beras Faizah terima bayaran. Yang ketiga, bila kilang beras terima bayaran daripada Pasaraya, kita kilang keuangan nak bagi apa? Kita bagi resit. Nampak tak? Kita keluarkan resit sebagai bukti bayaran. Lepas tu, yang ni untuk budak akaun dia boleh jawab lah. Budak perniagaan dia tak mahir sangat. Mama, nota kredit, nota debit tu apa? Dia tak mahir sangat. So tak apa, yang ni ilmu. Ilmu tambahan. Okay, nota kredit ni contoh kalau macam kita nak kurangkan hutang Pasaraya. Contohnya, Pasaraya dia order 100 guni beras. So kita terhantar 90 guni beras kan? Tapi kita cas 100. So kita nak kurangkan apa? Kurangkan bayaran hutang dia. So kita kena bagi nota kredit. Nota kredit huruf K untuk kurangkan. Kalau debit pula, kita sepatutnya cas 100 tapi dalam invoice kita tertulis RM10. So kita rugi 90. So macam mana kita nak bagi tahu dia minta maaf ada pembetulan penambahan hutang, kita kena bagi nota debit. Tu semua fungsian keuangan yang buat. Okay. Nah selain pada tu fungsian keuangan pula dia akan keluarkan penyata setiap bulan kepada Pasaraya. Habang Pasaraya Izzah ada lagi berapa hutang ni yang kena habang macam tu. Boleh? Okay, tengok. Rujuk buku teks form 4 muka surat 216. Yang ni bagaimana organisasi berinteraksi ya, yang besar ni berinteraksi dengan organisasi lain. Tengok macam mana keuangan berinteraksi dengan orang lain. Okey. So kita tengok jawapan calon. Ada tak kat sini? Boleh tak jadi cikgu? Okey, cuba tolong mama. Siapa boleh bagi markah? Berapa markah? Okey, berapa markah yang calon ni dapat? Berapa markah yang calon ni dapat? Okey, mama baca bagi saya apa yang tak nampak ya. Okey, yang ni markah dia. Tadi markah dia berapa entah mama lupa lah markah soalan ni berapa? 4 markah kan? Maksimum 4 markah. So kita tengok calon dapat berapa markah. Okey. Okay, terima kasih anak-anak mama yang dah isi tu. Terima kasih. Alhamdulillah Faris semua. Okay, J kata dapat 3. Mukrizana kata dapat 4. Drake kata dapat 3. Adam Zulkifli kata full mark mama. Oi, Faizah pemurah sangat. 5. Okay, Visali kata dapat 4. Ariel kata 4. Rafiki Faizah 3. Rafiki 4. Rafiki pun 3. Arik kata markah penuh. Zati kata 4. Badar pun masuk kata 4. Okay, di mana 4 markah tu? Rosyas pun kata 4, Syarul Fit pun kata 4. Di manakah 4 markah tu? Okay, kita tengok ayat dia. Perniagaan di gambar 2. Okay, soalan dia apa? Tengok pembayang. Cara bahagian fungsian keuangan gambar 3 berinteraksi dengan gambar 2 ialah, pembayang dah betul. So kita tengok. Perniagaan di gambar 2. Dia nak gambar 3. Tapi sini disebut gambar 2. Perniagaan di gambar 2 menghubungi perniagaan di gambar 3 bagi memastikan setiap bayaran diterima tanpa masalah. Maksud dia kat sini, Pasaraya Izzah hubung kilang Faizah ke kilang Faizah hubung Pasaraya Izzah? Kan? Okay, Hasha kata it must be in an detailed answer. Ya, betul. Okay, dia memang kena detail tapi English apa ini sekarang kelas PM? No, show. In my class, selalu mama memang guna bahasa Inggeris. Student mama kan kalau cakap bahasa Melayu lambat bertindak. Tapi kalau cakap bahasa Inggeris cepat je dia orang bertindak. So kita guna je bahasa apa pun. This is business. Business is global. Okay? Kita guna je bahasa apa? Bahasa Arab mama bodoh belajar. Okay.
Untuk soalan ni sayang mama, kita kena highlight ya, mesti kilang Faiza yang berinteraksi dengan Pasaraya Izzah. So ayat, sudah mama Mak Saleh, boleh lah ada nama anak Mak Saleh pun ada kat situ. Okay, ayat mesti start dengan kilang beras. So kalau ayat dia Pasaraya gambar 2, so dia dah menyimpang daripada kehendak soalan. Sebab kehendak soalan kita nak apa fungsian keuangan gambar 3. So kena ambil kilang beras. So ayat pertama ni boleh tak? Anak-anak cuba tentukan. Tengok ayat yang kedua. Perniagaan di gambar 3 menghubungi perniagaan gambar 2 bagi pastikan setiap bayaran dibuat mengikut perjanjian. Dapat tak markah ni? Rata-rata sudah mama Mak Saleh. Boleh, Mak Saleh pun boleh. Kan? Dia orang bukan Mak Saleh. Rata-rata sudah mama anak-anak yang soleh dan solehah. Amin. Okay, tengok dapat tak ayat yang apa tu? Allahu Akbar, Rabani buat keluar bahasa apa tu? Jepun ke Korea tu? Okay, kampung masjid, Alhamdulillah. Okay, tengok. Perniagaan di gambar 3 menghubungi tu dapat ke tak? Yang ayat kedua. Ayat kedua dapat tak? Okay, tak apa. Kita pergi kepada ayat ketiga. Bahagian keuangan di gambar 2 mengeluarkan invoice. Betul tak? Gambar 2 keluarkan invoice. So kita kena tengok. Contoh kata Korea. Sarang hey Oni. Okay. Okay, kita kena tengok So kita cuba tengok markah. Ni markah dia. Nampak tak? Nampak ni? Fungsian keuangan gambar 3. So kat sini dia bagi gambar 2. So markah dapat tak? Tak relevan. Kenapa? Sawadika, KJ Fishing. Thailand mari. Okay, kenapa? Sebab dia guna gambar 2. So kita tak mau. Jawapan mesti start dengan gambar 3. Okay, ayat yang kedua dapat tak? Perniagaan gambar 3 hubungi perniagaan gambar 2. Yes, dapat. Dapat dia kat mana? Okay, pastikan setiap bayaran dibuat ikut perjanjian. Yang ni yang dihantar tu dia minta bayaran. Itu betul. Okay, lepas tu pula ayat ketiga. Bahagian keuangan di gambar 2. Nampak? Bila guna je gambar 2, semua tak boleh terima. Sebab soalan nak apa gambar 3 buat. Okay, TR tak relevan. Kita tak boleh terima. Sebab dia tidak menjawab kehendak soalan. What is invoice? Invoice ialah dokumen yang kita keluarkan untuk jualan secara hutang. Bila kita hantar barang, orang tak bayar lagi, kita kena bagi satu dokumen menunjukkan jumlah hutang yang perlu dibayar. Itu adalah invoice. Okay? Budak-budak account dia akan faham dokumen ni. Kalau macam sebab anak-anak ni budak-budak RBT tak belajar keusahawanan dan perdagangan. Jadi anak-anak tak faham kan? Jadi invoice tu yang ni bab 4, bab 5 dokumen tu kan? Dokumen perniagaan. Okay, tengok yang ayat keempat. Bahagian keuangan di gambar 3 mesti peka terhadap setiap pengeluaran barang supaya invoice boleh dikeluarkan. Yes, nampak? Keuangan kilang beras Faiza yang keluarkan invoice kepada Pasaraya Izzah. So dia hanya dapat 2 markah sahaja. Boleh faham? Okay, boleh kita teruskan? Okay, boleh kita teruskan? Okay, yang ni yang terakhir bahagian A, yang terakhir. Okay, lapak nasi. Okay, Fik kita bebas. Fik boleh je makan sambil-sambil. Mama tak halang pun. Boleh je makan, kan? Sambil makan, sambil kita berinteraksi. Silakan makan. Jangan biar berlapar ya. Nanti perut lapar tak boleh nak berfikir, kan? Okay, mari kita tengok soalan terakhir untuk bahagian A. Okay, kita tengok soalan terakhir untuk bahagian A. Okay? Okay, boleh ya? Okay, boleh faham lagi tak? Okay, boleh faham lagi tak semua? Alright? Yang invoice tadi kalau ada apa-apa yang tak faham, boleh faham tak penerangan mama? Invoice tu apa? Drag kata nak tutup mata. Boleh drag. Nak tutup mata boleh. Tapi jangan tutup telinga. Boleh tak? Pinjamkan mama. Can you lend me your ears and your eyes? Please lend me your ears. Okay? Pinjamkan telinga sebentar untuk mama. Kita nak kongsi ilmu nanti drag. Kita nak kongsi ilmu. Okay? Boleh? Okay. Mari kita tengok soalan ni. Syarikat MFI Sendirian Berhad merupakan sebuah agensi pengiklanan. Wah, Kak Guyasan. You lend me your heart Wah, sarang Okay, wah Aini. Okay. Alright, mari kita tengok Syarikat MFI merupakan sebuah agensi pengiklanan. Syarikat ini memerlukan seorang pekerja yang mahir dalam bidang seni, teknologi maklumat serta selok-belok dunia periklanan untuk mengisi kekosongan jawatan pereka bentuk
pengiklanan. Okey, kat sini ada banyak sangat keyword yang anak-anak kena highlight. Okey, ada banyak sangat. Okey, soalannya bagaimanakah kemahiran kebolehkerjaan yang ada pada seseorang pekerja dapat membantu kejayaan sesebuah perniagaan? Okey, bagaimanakah? So kat sini, siapa boleh, Mama tak lajak kita memang akan stop dekat bahagian A saja malam ni. Kita ada 75 slide yang Mama susah payah buat nak kongsi dengan anak-anak. Tapi kita tak akan share 75 slide tu malam ni. Kita akan limit setakat 33 slide sahaja. Okay, kita hanya akan habis dekat bahagian A dulu. Sebab kalau kita bagi banyak-banyak, nanti you all pun boring dah dengan Mama. Kan? Mama pun tak nak lah masa you all lama-lama. InsyaAllah kalau admin setuju, tapi admin setuju dah tadi. Kita akan buat siri yang kedua. Okay, kalau nak orang lain bagi ceramah pun boleh. Boleh anak-anak boleh bubuh dalam ruang dalam feedback tadi kan. Mama kami nak orang lain pula pun boleh. Tak ada masalah. Okay, kita ramai tenaga pakar kat sini. Okay, kita akan buat. Okay, kita akan buat insyaAllah. Kita tak tahu bila tapi kita akan cuba anak-anak. Mama minta maaf lah. Tapi Mama seronok sangat malam ni. So Mama tengok dalam ruangan komen ni. Anak-anak Mama memang bagi feedback fokus. Memang suka sangat-sangat. Okay, terima kasih banyak-banyak anak-anak Mama. So dah ni bagi tahu Mama Ustaz. Apa anak-anak kena highlight? Kat sini ada situasi yang anak-anak perlu highlight. First, tengok soalan dulu. Okay, 3 perkara yang kita kena highlight. Bagaimanakah kemahiran kebolehkerjaan yang ada pada seseorang pekerja dapat membantu kejayaan sesebuah perniagaan. So, kita kena tahu bagaimana. Bila bagaimana, anak-anak kena bagi sebab. Okay, tak boleh jawab umum, tak boleh ambil terus dalam buku teks tu 5 kemahiran tu. Berpengetahuan, berkelayakan, berpengalaman, tak boleh ambil umum. Sebab soalan dia bagaimana kemahiran tu boleh bantu menjayakan sesebuah perniagaan. So kat sini anak-anak kena kaitkan dengan kes, situasi dia. Okay, apa dalam situasi ni yang kita kena highlight? Syarikat ni nak apa? Dia agensi pengiklanan, kan? Okay, dia agensi pengiklanan. Betul? Sekejap Mama try tengok full screen sekejap. Mama nak cara highlighter. Di mana highlighter kita? Sebentar nak cara highlighter. Okay. Bagi tahu Mama, apa yang kita kena highlight? Okay? Okay, dia agensi pengiklanan kan? Okay, lepas tu dia nak apa? Dia nak pekerja yang mahir dalam bidang seni. So kena highlight bidang seni. Lepas tu kena mahir dalam teknologi maklumat. Nampak? Dia dah bagi siap dah apa kriteria yang dia nak. Mahir dalam bidang seni, mahir dalam teknologi maklumat. Lepas tu kena juga mahir dalam selok belok dunia pengiklanan. So ada 3 benda kat sini. Mahir dalam seni, mahir dalam teknologi maklumat, mahir dalam buat iklan. Sebab dia syarikat periklanan. Untuk apa? Untuk isi jawatan pereka bentuk periklanan. So soalannya, ingat anak-anak kena sebut ni, kena ada, sebut sekurang-kurangnya perkataan seni tu kena ada, teknologi maklumat kena ada, periklanan kena ada. Okay? Soalan dia bagaimanakah kemahiran kebolehkerjaan? Okay, bagaimana ialah kata tugas. Kemahiran kebolehkerjaan adalah kehendak soalan. Tapi kehendak soalan dia bukan setakat ni je. Kehendak soalan dia adalah membantu. Ni kehendak soalan. Sebab tu kena highlight. Bagaimanakah kemahiran kebolehkerjaan membantu kejayaan sesebuah perniagaan? Nampak tak? Ada 5 markah. Kalau ikut logik akal kita, bila bagaimanakah ni, cara jawab dia adalah huraian yang mendalam kan? Betul tak? Huraian yang mendalam kan? Okay, sana huraian yang mendalam. Okay, bagaimanakah? So Mama dah highlight dah.
Okay, kat sini kalau kita tengok buku teks, okay, siapa boleh bagi tahu Mama? Muka surat berapa? Kemahiran kebolehkerjaan. Tingkatan berapa? Aina Safia dah jawab. Kelayakan yang bersesuaian iaitu pekerja yang mempunyai pengetahuan teknologi maklumat dalam menghasilkan iklan yang kreatif. Okay, Aina Safia, thank you. Aina jawab kelayakan yang bersesuaian. Umum kat situ. Okay, Aina jawab. Jadi dia kata, okay, dia dah bagi dah. Aina dah bagi dah dekat Mama kemahiran kebolehkerjaan. So, apa tujuan kelayakan tu? Aina kata, mempunyai pengetahuan teknologi maklumat dalam menghasilkan iklan yang kreatif. So, dia kata pengetahuan teknologi maklumat dapat hasilkan iklan kreatif. Siapa boleh bagi tolong Aina? Berapa markah Aina dapat? Berapa markah Aina dapat? Macam mana nak jawab soalan ni? Macam mana kita nak jawab soalan ni? Okay, kalau anak-anak terus anak-anak terus bagi 5 kemahiran kebolehkerjaan tu kan, kelayakan yang bersesuaian, kita ada berpengetahuan, kita ada berpengalaman, kita ada berpengalaman dalam industri, kita ada keberkesanan mencapai sasaran individu dan juga pasukan kan. Okay, kalau kita bagi 5 tu saja, dapat tak full mark? Sebab markah dia 5. Dapat tak? Dapat tak full mark kalau markah dia 5 tu? Okay, so kita try tengok. Okay, ramai dah bagi komen ni, Mama tak ada baca. Okay, so berapa markah Aina dapat tadi? Siapa yang boleh? Okay, tak apa, kita tengok skema dulu Kalau kita bagi 5 kemahiran kebolehkerjaan yang umum tu, kita boleh dapat tak 5 markah? Sebabnya soalan dia bukan nak kemahiran kebolehkerjaan sahaja. Dia nak macam mana kemahiran tu bantu untuk jayakan perniagaan. So macam mana kita nak jawab? Okay, macam mana kita nak jawab? Kita tengok new comment. Okay, macam mana nak jawab? Semua pandai bahasa lain, ya Allah, macam-macam. Okay, macam mana kita nak jawab? Try. Okay, tak apa. Mama bagi skema dulu. Okay, Mama bagi skema dulu. Tengok skema dia. Kemahiran kebolehkerjaan yang ada pada seseorang pekerja dapat membantu kejayaan sesebuah perniagaan ialah, okay, kenapa kat sini Mama bagi tulisan warna biru, tulisan warna hitam, biru, hitam, biru, hitam, biru, hitam? Kenapa? Okay, apa beza tulisan biru dengan beza tulisan hitam tu? Kenapa tulisan biru tu Mama kata H1A, kenapa tulisan hitam tu jadi 2 pula? Kenapa ada H1B tu jadi 3 pula? Kenapa? Cuba, cikgu-cikgu muda Mama. Cikgu-cikgu yang bakal menggegarkan dunia perniagaan. Cikgu-cikgu yang bakal menjadi pemeriksa kertas 3766/2. Okay, 10 tahun yang akan datang. Bagaimanakah? Silakan. Okay? Nampak tak? Dia bukan fakta huraian tau. Sebab yang ni bagaimanakah. Bila bagaimanakah, semuanya adalah huraian. Cuma beza dia, huraian ada fakta daripada buku teks dan huraian daripada logik akal kita sendiri. Ini soalan kebat. Okay, yang ni yang untuk warna biru tu fakta yang kita boleh dapatkan daripada buku teks. Tapi kalau kita ambil ayat buku teks sebiji, dia tak akan dapat markah. Kenapa? Sebab dia ada situasi tadi. Sebab situasi tu kita dah bagi kena ada seni, kena ada teknologi maklumat ataupun periklanan. Okay, biru tu Ain kata fakta ataupun huraian dalam buku teks. Tapi dia bukanlah buku teks sebiji. Kita dah kaitkan dengan case. Okay, untuk H2, H3, H4 tu yang tu sebab tujuan dia. Kalau dia pandai yang ni, apa dia boleh buat? Dia pandai ni, apa dia boleh buat? Okay? Baik, ini antaranya kita tengoklah. First, mesti ada awak tulis kelayakan yang bersesuaian kan? Tadi apa? Aina tulis kelayakan yang bersesuaian. Okay, kalau bersesuaian, yang tu umum. Okay, kita tak boleh bagi umum sebab yang ni jawatan pereka iklan. Untuk pereka iklan, orang macam Mama yang tak ada kemahiran dalam bidang seni, Mama tak boleh minta kerja tu. So Mama mesti ada kelayakan dalam bidang seni ataupun ICT. Okay, ataupun periklanan. Kalau Mama tak ada 3 kriteria tu, Mama tak boleh minta kerja pereka iklan. Tidak boleh. Okay, iaitu bila anak-anak Mama nak bagi jawapan, pastikan jawapan tu adalah
spesifik, khusus merujuk kepada situasi. Untuk soalan ni ramai yang tak dapat markah penuh. Okey, apa maksud Karen 2278 ni? Mama Iza, kalau tulis kesimpulan pun bolehkah? Apa maksud Karen? Kesimpulan yang macam mana tu? Okey? Kesimpulan yang apa? Okey, situ Teacher Nurin dah jawab. Tak boleh buat kesimpulan. Okey, dia maksudnya kita bukan buat kesimpulan, kita kena bagi apa kemahiran yang diperlukan. Okay, kita tengok dulu skema, sekejap lagi anak-anak mama tengok cara calon jawab. Boleh? Okey, skema yang pertama, kelayakan ijazah. Nampak? Mama tak ambil kelayakan yang bersesuaian. Mama ambil terus kelayakan apa? Dalam bidang seni, teknologi maklumat atau periklanan. Mama terus kaitkan dengan situasi. Okey, bila kita ada kelayakan tu, apa kelebihan yang kita perniagaan dapat? Kita boleh jimatkan kos sebab dia dah pandai. Ataupun kita boleh juga tulis kelayakan dalam bidang seni, kita boleh menggalakkan kreativiti inovasi. Boleh je. Sebab tu tak semestinya menjimatkan kos saja. Anak-anak boleh bagi apa-apa saja sebab. Kita boleh jimatkan masa bekerja. Kita boleh meningkatkan kualiti sebab dia ada qualification. Nampak? Untuk tujuan dan sebab, anak-anak boleh bagi apa-apa saja. Syarat dia kena bagi kemahiran tu yang spesifik. Okay? Contoh katakan macam ni, anak-anak tak boleh nak berfikirlah. Sebab dia apa? Anak-anak fikir satu je. Saya nak ambil menggalakkan kreativiti inovasi lah. Boleh anak-anak jawab macam ni. Kelayakan dalam bidang seni. Tujuan dia menggalakkan kreativiti dan inovasi. Berpengalaman sebagai pereka bentuk. Tujuan dia menggalakkan kreativiti dan inovasi. Berpengetahuan tentang produk periklanan. Tujuan dia menggalakkan kreativiti dan inovasi. Berpengalaman dalam bidang periklanan. Tujuan dia menggalakkan kreativiti dan inovasi. Apa yang Mama cuba sampaikan kat sini? Apa yang Mama cuba sampaikan kat sini? Apa yang Mama cuba sampaikan? Mama ulang 4 kali kreativiti dan inovasi. Apa yang Mama cuba sampaikan? Lam alif. Lam alif lah. Terima kasihlah Alif. Mama ajar faham. Alhamdulillah. Apa yang Mama cuba sampaikan? Maksudnya kat sini, okey, admin pun dah jawab dah. Kan, untuk kemahiran kebolehkerjaan, anak-anak mama jangan ulanglah. Kemahiran kebolehkerjaan tu kita senaraikan 5 kemahiran tu. Kan, dia tak payah sampai 5 lah. Tapi setiap kemahiran tu, anak-anak mesti bagi pasangan yang betul kat dia. Maksudnya, setiap kemahiran kena ada pasangan. Dan pasangan huraian dia tu, kita boleh ulang. Berapa banyak kali pun, dia boleh ulang. Sebab kita guna kemahiran yang berbeza. Untuk tujuan yang sama, boleh. Okey? Boleh faham? So kita tengok lagi. Kat sini ada 4 kemahiran kebolehkerjaan. Okey, ada lagi tak? Okey, keberkesanan mencapai sasaran dalam pasukan periklanan. Nampak tak? Sebab dia nak masuk periklanan, dia kena capai pasukan periklanan. So, kenapa? Boleh ambil balik tadi. Boleh menggalakkan kreativiti inovasi. So, bagi je. Yang tujuan tu anak-anak guna logik akal. Guna kebat. Guna apa yang Allah bagi. Okay? Lepas tu penalty. 1 markah kalau tak kaitkan dengan situasi. Nampak tak? So situasi penting. Mesti kaitkan bidang seni, kaitkan ICT, kaitkan periklanan. Okay, tengok. Kemahiran kebolehkerjaan yang lengkap. Lengkap bermaksud dikaitkan dengan situasi. Kan? Lepas tu kita bagi kelebihan bawah dia baru dapat full mark. Macam Aina bagi tadi, first dia bagi kelayakan yang bersesuaian. Lepas tu tak ada sebab, betul dia sambung. Pengetahuan dalam teknologi maklumat dapat buat iklan yang bagus. Yang tu dia dapat 2 markah tu. Kan? Okay? Macam kesan. Yes. Macam kesan dia. Kalau ada kemahiran ni, apa kesan dia kepada company? Kesan lah. Okay? Bagus. Okay? Kelebihan dia lah. Okay? Okay. Kalau nak tahu jawapan, rujuk buku tiap muka surat 17 tingkatan 5. Boleh? Okay, mari kita tengok jawapan calon. Okay, anak-anak bersedia? Okay, kalau jawab salah kena penalti ke Ma? Yes. Kalau jawab salah bukan setakat penalti, markah pun tak dapat. Jadi, kita bila nak jawab perniagaan, anak-anak mesti kena jawab mengikut situasi, dan anak-anak tak boleh senarai semua 5-5. Macam anak-anak senarai dulu kan?
kelayakan dalam bidang seni sahaja. Lepas tu anak-anak kata pengetahuan dalam teknologi maklumat, pengalaman dalam ICT, pengetahuan dalam ICT. Dia macam tu kan, anak-anak senaraikan macam tu je. Tapi anak-anak tak beri kesan bawah tu, anak-anak senarai je. So tak akan dapat markah. Satu pun tak dapat, kosong. Nampak tak? Markah dia 5 Kalau tak ada kemahiran dan kesan dia, sebab dia tak akan dapat markah langsung. Dia wajib berpasangan. Nampak tu warna berwarna merah. Wajib berpasangan. Wajib ada kemahiran dan wajib ada kesan. Boleh Karen? 2278? Okay. Okay? Kak Guya semua boleh? Boleh? So kita tengok jawapan calon. Bersedia? Alright. Yang ni sorry dia macam tak berapa nak clear. Okey, kemahiran kebolehkerjaan yang ada pada seseorang dalam memulakan perniagaan ialah kelayakan dalam bidang seni. Okey, dia ada kan? Dia ada H1 kan? Kelayakan dalam bidang seni, dia ada H1. Okey, kita cari. Ada tak H2, H3, H4, H5? H1A dia ada. Okey, kita tengok. Yang kedua, berpengetahuan dalam bidang teknologi maklumat. Yang tu H2 ke masih lagi dalam H1 ABCD? Siapa boleh bagi tahu Mama? Berpengetahuan dalam bidang teknologi maklumat tu H2 ke ataupun H1, 1A sampai 1E tadi? Adakah dia kemahiran ataupun dia tujuan? Adakah dia kemahiran atau tujuan? Yang mana? Kelayakan tu dia H1 ke dia H2? Kelayakan Syazwani kata H1. Berpengetahuan dalam bidang teknologi maklumat juga H1 kan? Masih H1. So H2 tak ada kat sini. Ayat kedua belum ada H2. So bila H2 tak ada di bawah H1, boleh dapat markah tak kelayakan dalam bidang seni tu? Boleh dapat tak? Bila H1 ada, ayat kedua masih lagi H1 bukan H2. So ayat kelayakan dalam bidang seni tu kita boleh bagi markah tak? H2O tu Afiq apa? H2O boleh minum air sakit tekuk dah Mama kan? Okay, tak apa. Kita pergi kepada jawapan baris yang ketiga. Dapat membantu menghasilkan iklan. Nampak? Boleh buat iklan. So bila boleh buat iklan, maksudnya kat sini kita ayat yang baris kedua tu, berpengetahuan dalam bidang teknologi maklumat, dia kata dapat bantu hasilkan iklan. Yang berpengetahuan tu H1 kan? Dapat bantu hasilkan iklan tu H2 kan? Kat situ boleh tak? Boleh tak? Ayat nombor 2 dengan nombor 3 tu boleh dapat tak? Nombor 2 nombor 3 boleh dapat tak? Nanti kita tengok. So kita pergi pula ayat nombor 4. Kita pergi, Syarul kata tak macam berpasangan je kan? Kat sini dia ada 3 orang lelaki berebut seorang perempuan. Ayo, sarang heyo. Kan? 3 lelaki ni nak berebut. The best man win. H1 tu lelaki lah. H2 tu perempuan lah. The best man win. Kita tengok siapakah the best man yang boleh win tu. Okay. Sini kelayakan bidang sini H1. Berpengetahuan masih H1. Membantu menghasilkan iklan H2 kan? Berpengalaman dalam bidang seni H2 ke H1 yang tu? Okay. Berapa markah? Okay, berapa markah? Anak-anak Mama, calon ni dapat berapa markah? Come on. Nirul. Rabani kata saya menang. Oh yeah. Berapa markah? 4 isi dia bagi. Berapa markah? Alif Farsha kata H1. Okey, berpengalaman bidang seni tu memang H1. Berapa markah calon ni dapat? Dia ada 4 tau. Dia ada 3 H1 dan 1 H2. So bila 3 H1, 1 H2, pasangan dia tak menjadi. Untuk dapat 5 markah, anak-anak wajib bagi 3 pasang yang lengkap. Kalau anak-anak tak bagi 3 pasang yang lengkap, anak-anak tak boleh dapat markah penuh. So kat sini Faizah kata 3, Aminuddin kata 1 je, Kampung Masjid kata 3, Ikhwan Daniel kata 2 sahaja, Izzy kata 3, Muhaini kata 2, Amira kata 3, Aiman kata macam ulang balik. No. Yang ni dia tak ulang balik sayang. Dia tak ulang balik. Kelayakan dalam bidang seni, kemahiran yang lain ya Aiman. Berpengalaman dalam bidang seni adalah kemahiran yang berbeza. Dia tak ulang kemahiran. Cuma masalah kat sini, dia tak bagi pasangan. Kat sini kan Mama kata ada 3 lelaki dan 1 je gadis.
So dia tak bagi pasangan yang lengkap. Zati kata 2, Aiman kata 1 je. Christina kata 3. Okey, mari kita tengok berapa markah dia. Okey, berapa markah dia? Nampak tak? Sebenarnya semua ni betul. Semua ni betul. Kan? Ada 3 kemahiran kebolehkerjaan, hanya ada 1 saja kesan. Disebabkan kemahiran yang pertama tak ada pasangan di bawah dia, markah kita tak boleh ambil. Kita tengok kemahiran yang kedua, markah dalam perniagaan dia tak ada setengah. Rabani dia tak ada 1,5. Dia markah dia memang 1, 2, 3. Setengah-setengah tak ada. Kita terus bagi markah bulat. Okey. Okey, nampak tak kat sini? Yeay. Rosyas Liana kata betul. J kata yeay, betul. Nampak tak? Bila anak-anak faham, anak-anak dah upgradekan diri anak-anak jadi cikgu, anak-anak dah tahu cara marking. Sebab tu malam ni objektif mama bukan nak ajak cara jawab je. Mama nak upgrade anak-anak menjadi cikgu yang boleh memeriksa kertas SPM. Lepas ni, demand dekat cikgu subjek anak-anak. Cikgu, saya dah terror dah marking paper. Saya boleh tolong cikgu dengan syarat RM5. Okay? Right? So tengok. Yang single-single kita tak boleh bagi markah. Sebab tu kan kalau dalam Islam, tapi anak-anak baru umur 17 tahun lah kan. Dalam Islam, bila kita dah berkahwin, Rasulullah kata kita dah menyempurnakan sebahagian daripada sunnahku. Okay, mama yang dah berkahwin ni, maksudnya apa je yang mama buat, pahala dia berganda. Nampak tak? Berpasangan tu lebih baik lah, tapi dengan cara yang halal. Dia macam tu lah. Jadi kita kena bagi pasangan yang betul. Yang single ni tak boleh. Okay, nampak tak kat sini? Kat sini hanya boleh dapat ayat H1B dengan H2 je yang boleh dapat. Yang atas-atas tu dia single tak boleh. Sedih. Tapi anak-anak mama yang ambil SPM ni, single is better. Okay, yang umur 17 ni single is better. Baru anda mahal. Okay, boleh. Okay, kita tengok. Yang seterusnya. Last, kita ada lagi 8 minit sebelum tamat. Azlina kata boleh kahwin, nanti dulu. Jangan kahwin lagi. Mama kan selalu pesan kat anak-anak mama. Nak bercinta boleh, syarat perniagaan A+. Kalau tidak, clash. Mama doakan clash. Okay? Okay, mari kita tengok calon yang kedua. Kita tengok calon yang kedua. Kemahiran kebolehkerjaan yang ada pada seseorang pekerja dapat membantu kejayaan sesebuah perniagaan adalah kelayakan dalam bidang seni. Apa dia punya tujuan? Dapat bantu pekerja hasilkan iklan yang inovatif dan kreatif. Nampak ayat dia? Ada pasangan tak kat situ? Ada pasangan tak? Ada tak ayat 1 dan 2 tu dia pasangan ke dia single? Ayat 1, 2. Pasangan ke single? Okey, kita tengok ayat yang ketiga. Berpengetahuan dalam bidang teknologi maklumat. Nampak tak? Dia kaitkan dengan situasi. Dia ambil semua yang kita highlight dalam kes tadi kan? Kita ada seni, kita ada teknologi maklumat, kita ada pengiklanan. Okey. So dia kata berpengetahuan dalam bidang teknologi maklumat ni, ini ialah kemahiran yang kedua. Okey, ada pasangan dia tak? Dapat membantu menghasilkan iklan yang kreatif inovatif. Nampak tak dia ulang tujuan? Nampak tak dia ulang tujuan? Hasilkan iklan kreatif dan inovatif. Kita boleh bagi tak? Dia ulang ni. Tak boleh bagi ni, ulang ni. Boleh ke tak boleh? Cuba bagi tahu mama. Boleh tak bagi markah dekat ayat yang keempat tu? Dia ulang kreatif dan inovatif. Boleh bagi tak? Alah kesian Aiman, hidupku membujang. Sabarlah Aiman. Aiman kan tak kisah. Boleh. Syasha kata boleh. Kita boleh untuk ulang. Baik, seterusnya. Kemahiran yang ketiga, baris kelima. Berpengalaman dalam bidang seni. Nampak? Yang tadi kelayakan dia bukan ulang kemahiran. Dia bagi kemahiran yang berbeza. Yang tadi kelayakan, yang ada degree tu. Yang ni berpengalaman, maksudnya dia ada experience. Berpengalaman dalam bidang seni. Dia boleh buat apa? Dapat kurangkan masa dan kos latihan pekerja. Ada pasangan tak? Okay sayang, ada berapa pasangan dalam jawapan calon ni? Pavitran, dia kata kesian lah bagi. Drag kata biar single, yang penting bebas. Oh yeah, hidup drag. Okay? Okay, ada berapa pasangan? Yes, Daniel Ifan kata ada 3 pasangan. Nampak tak? Markah dia sebenarnya 5 sahaja. Tapi anak-anak mama,
Wajib bagi 3 pasangan baru boleh dapat full mark. That's why daripada awal kelas tadi Mama bagi tahu, you have to give more. The more you give, the more you get. What you give, you get back. So you have to give more. So kita ada 3 pasangan. Bila ada 3 pasangan cukup-cukup, barulah kita boleh dapat 5 markah penuh. Kalau kita bagi 2 pasang dan 1 single, maksudnya kita bagi kelayakan dalam bidang seni, bantu pekerja hasilkan iklan yang inovatif dan kreatif. Berpengetahuan dalam bidang teknologi maklumat, boleh buat iklan yang kreatif. Lepas tu kita terstop dekat berpengalaman dalam bidang seni. So kita bagi pasangan 2,5. Dapat tak full mark? 5 isi tu. Dapat tak full mark? Kalau tak ada pasangan yang last. Kalau kita bagi 5 ayat je, terberhenti dekat berpengalaman dalam bidang seni. Boleh dapat tak full mark? Anak-anak mama? Tak, yes. Aina Safia kata tak boleh dapat. So nampak tak? Dia sama macam soalan 1 tadi. Dia tricky tau. Tricky soalan SPM ni. Dia sama macam soalan 1. Dia minta 2 kaedah. Dia bagi kata tugas huraian. Sepatutnya kena ada fakta huraian contoh. Bila 2 kaedah sepatutnya markah dia 6. Tapi suka-suka hati dia je nak bagi 4. Nampak? Tapi kalau anak-anak bagi sikit 4 isi saja, susah. Jadi anak-anak kena bagi lebih. Ingat, anak-anak mesti bagi lebih. So untuk dapat markah penuh 5 ni, mesti bagi 3 pasang yang lengkap. 3 pasang bermaksud 6 isi. So kita tengok, nampak? Dapat bantu kejayaan kan? Kita ada H1A, kita ada H2, H1B, H3, H1C, H4. So dia dapat maksimum 5 markah. Yes, memang complicated. Dia bukanlah complicated apa sebenarnya. Bila kita dah selalu memberi yang lebih, kita akan rasa senang. Cumanya mau nasihat, kadang ada juga yang anak-anak mama ni yang cemerlang-cemerlang ni, dia orang suka bagi banyak sangat isi. Yang tu membazir juga. Kan dia jawab sampai 2 muka surat hanya untuk 5 markah. Sayang, janganlah. Yang tu kita akan kerugian masa. So masa ni sangat-sangat jealous dengan kita. Even malam ni admin mama dah peringat mama 10.56 dah ni. Dia orang dah peringatkan mama dah. Jadi daripada peringat dah bagi hint. Tak apa, mama pun nak bagi hint kat moderator. Tinggal lagi 3 minit. Anak-anak mama. Mama terpaksa pergi kepada slide yang terakhir. Kita terberhenti kat sini lah sebab kita dah nak masuk bahagian B. Tapi bahagian B kita akan P, C, D yang seterusnya. Yang ni mama tunjuk je lah contoh-contoh soalan SPM tahun-tahun yang lepas kan. Yang ni mama tunjuk macam tu je lah cara jawab dia. Dia macam tu. Ni soalan dia. Ingat lah kalau pembayang, kalau ada saja soalan tu perkataan D1, B1, anak-anak salin semua dekat pembayang tu. Hanya buang kata tugas untuk elakkan penalty lah. So kita habis nak masuk bahagian B semua. Mama tak akan masuk lagi. Kita akan masuk nanti. So kat sini mama akan pulangkan kita punya slide ni. Mama akan pulangkan slide kita ni kepada pembintangan kita kepada moderator. Anak-anak, di kesempatan ini mama nak ucap terima kasih banyak-banyak. Anak-anak mama memang awesome, super. Memang sporting gila. Mama ucapkan terima kasih. Kalau mama ada mencuri masa anak-anak selama 2 jam ni, anak-anak tak dapat ilmu tambahan, anak-anak Tok Jaya, Allah mama ni kami tahu dah papaan bayi kami semua dah. Anak-anak Mak Said kata, Allah mama, Mami Nurin aja lagi terbaik. Yes, Mami Nurin adalah tenaga paling pakar dalam grup ni. So mama minta maaf sangat-sangat anak-anak Dato' On, anak-anak Tok Tawab. Kalau rasa tak ada ilmu tambahan, mama minta ampun. Tapi mama harap adalah sedikit ilmu tambahan yang anak-anak boleh gunakan lah. So mama akhiri dengan setiap yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang buruk dan lemah tu adalah daripada kelemahan mama sendiri yang bergelar insan biasa. Akhir kata, mama doakan anak-anak mama semua perniagaan, calon perniagaan SPM 2021-2022 boleh menggapai kecemerlangan A+ untuk perniagaan. #GoA+ perniagaan. Sekian, terima kasih.